Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada dengar ke saya punya suara? Salam, dengar. Alright, jam dah pukul 10 lebih. Okey, boleh kita start kelas kita pada hari ini. Alright, sekejap saya nak ke depankan sikit. Ni tunduk sikit. Ni. Tarik ni ke tepi. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, so pada hari ini kita akan ada kelas. Dia panggil apa ya kelas ni? Teknik asas. Betul. Sekejap. Dan kejayaan perunding hartanah. Kalau tak silap saya kejap ya. Saya cek sekali lagi. Tajuk dia ilmu dan teknik asas kejayaan RAN. Okey, so membina profil kewangan oleh perunding hartanah. Bagaimana menjadi harta RAN yang luxury. Okey. So saya ada sediakan slide. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua business partner di Lensus Properties. Kita ada di seluruh Malaysia sekarang. Okey. So macam mana okey, alright. So kita tengok ada chat. Kita nak tengok chat dulu pada pagi ni. Sebelum kita start ni kita tengok chat dulu sekejap, tengok apa cerita orang-orang yang berada di tempat chat ni. Okey, clear, boleh start. Alright. Okey. Semuanya dah menjawab salam dan dah bagi tahu boleh start. Okey. So kita nak cepat, nak menghabiskan masa dengan cepat. Dan 11. Okey, telefon kena letak tepi dulu dan kita akan start. Okey, so hari ni tajuk kita adalah profil kewangan perunding hartanah. Okey, so agak penting juga, banyak request daripada ejen-ejen berkenaan dengan tajuk ni. Tajuk apa profil kewangan ni, perunding hartanah ni. Bagaimana hari ni kita banyak nak bercakap berkenaan bagaimana kita nak menyediakan diri kita sendiri. Kita ni hari-hari kita buat loan untuk orang kan. Tapi sebenarnya kita pun kena juga sediakan kita punya profil kewangan supaya kita ni bersedia sebilang masa, setiap masa bila ada peluang untuk dapat rumah-rumah yang below market value jauh, kau-kaunya, yang best-bestnya, kita yang sambar dulu. Bukan kita jual, kita sambar dulu. Okey, so profil kewangan perunding hartanah. Okey, so satu tajuk yang sangat pada saya sangat best lah. Saya memang suka tajuk ni. Okey, dan saya juga adalah orang kata pengalaman sikit. Sebelum saya start ni saya boleh kongsikan siapa saya. Saya adalah dulu saya bekerja sebagai bank officer. Kalau sekarang anda submit loan apa semua tu, saya lah orang yang menguruskannya. Dulu di CIMB Bank daripada tahun saya tak ingat 2011 kot. 2010, 4 tahun. Okey, so saya banyak involve. Yang pertama 2 tahun yang pertama saya involve di car HP hire purchase, dan kemudian saya move kepada property. Okey, selama 2 tahun. Bila dekat property ni lah saya kenal ramai ejen yang saya rasa kaya ejen ni. Kan? Bila tengok ejen kaya tu saya terus berhenti kerja bank, terus saya nak jadi ejen. So itulah bermulanya ejen, kerjaya saya sebagai seorang perunding hartanah. Okey. So tajuk hari ni kita nak pergi ni
Mana nak pergi terus ni? Sekejap. Okey, profil kewangan. Okey, profil kewangan adalah resume untuk buat bank jatuh cinta dengan kita. Okey, profil kewangan ni dia tak macam orang yang biasa, orang biasa yang makan gaji. Untuk kita sebagai perunding hartanah dan juga investor hartanah, kita kena ada profil kewangan, kita kena ada resume. Seumpama kita punya resume untuk kita hantar dekat bank supaya bank ni bagi financing kat kita. Okey, ada kita tengok selalu lately adalah saya tengok ada 2-3 orang sifu hartanah, konon-kononnya dia komplain dekat Facebook. Dia bukan komplain kat diri sendiri. Dia komplain kat Facebook. Dia kata loan dia rejected kan. Kalau saya malu nak cerita pasal loan rejected dekat bank di Facebook ni kan. Kita macam menunjukkan kita punya aib lah kan. So janganlah buka aib sendiri di hadapan orang ramai, di halayak ramai. So that's why kita kena ada ilmu untuk kita buat kita punya profil kewangan. Okay, so kalau saya sendiri, kalau saya nak submit bank loan, kalau apa-apalah saya nak buat, saya akan bersedia lebih kurang 6 bulan. Paling cepat 6 bulan sebelum. Kalau pendek kata bersedia sepanjang masa lagi baik, tapi kalau yang pendeknya 6 bulan. Kita kena plan betul-betul selama 6 bulan. Dah cun, cantik, kita buat kita punya profil kewangan dan kita boleh submit dekat bank. Bila kita submit kat bank tu, kalau boleh sebagai kita ni perunding hartanah, kita kalau boleh jangan bagi bank tu tanya kita dah. Bank officer tu tanya itu, tanya ini, berapa income sebulan, berapa. Dia tengok je kita punya profil kewangan, dia dah tahu dah. Kita ni memang very strong kan. Memang power, memang tak patut pun nak pinjam duit ni, tapi dia orang terpaksa bagi. Macam tu kita kena buat sampai bank rasa macam tu. Jangan rasa bank tengok kita punya profil kewangan ni, dia rasa macam nak campak je kan. So sebenarnya dia kena tengok. Dia kena tengok dan dia rasa sukalah bila dia tengok kita punya profil kewangan. Okay, so soalan seterusnya, penting ke profil kewangan? Yes, sangat penting profil kewangan ni. Okay, so kerana Gigi saya tengok asyik mengunyah aja. Okay, dari Kajang nampak orang Kuantan mengunyah tak berhenti-henti. Alright, okay. So masyarakat kurang nampak yang berminat profil kewangan dapat mencetak duit melalui other people's money. Okay, so ini yang paling penting. Bila kita nak buat loan, contohnya kita sebagai perunding hartanah jumpa rumah 100,000 market value, bawah market value kan. So takkan kita nak pergi jual, kita mestilah sapu dulu kan. So bila sapu, kadang-kadang kita pun tak ada cukup duit nak beli. So kita kena buat loan kan. Kita kena buat loan. Dan masa itulah yang kita katakan menggunakan other people's money. Maknanya kita pinjam daripada bank. Contohnya lah rumah tu 300,000. Bawah market value, owner nak jual 200,000. Jadi kita tengok cantik ni 30%. Normal lah orang perunding hartanah ataupun investor paling sikit dia mesti cari yang below market value 30%. Paling sikit. Okay. So 30%. So dia pun pinjamlah bank, pinjam duit bank 210,000, dah dapat extra 10,000, okey, daripada 200,000 tadi. Lepas tu kita pun tacap-tacap sikit, bersih-bersih sikit apa semua dan kita boleh jual balik rumah tu. Mungkin tak sampai setahun lepas tu ataupun 6 bulan lepas tu kita dah boleh jual balik. Okey, so saya pernah nak ceritakan pengalaman saya pernah buat investment. Macam mana saya buat investment? Hari saya dapat hari saya beli, saya sign SMP yang saya beli rumah tu, saya dah mula iklankanlah rumah tu untuk dijual. Ya, maknanya dalam tempoh 3 bulan macam tu, lepas tu ada buyer, ya rezeki tak bagus sebab jual mahal kan. So dapat buyer, dapat je kunci, saya pun dapat buyer, terus jual. Kan, terus jual. So memanglah kena 30% kan market value RPGT, tapi tak apa. Duit yang untung tu lagi banyak daripada yang nak bayar dekat government. So jangan risau, okey. So that's why kepentingan profil kewangan ni mesti sentiasa bersedia. Umpama macam resume kerja kita, sentiasa mesti bersedia, okey. Orang yang bijak dalam kewangan menggunakan duit orang dalam melabur. So betul dekat sini janganlah guna duit orang kan.
Jangan guna duit orang pula. Jangan guna duit orang pula. Jangan guna duit sendiri untuk melabur. Patutnya biasanya orang menggunakan duit orang lain, guna bank. Tapi of course ada cost dia, tapi tak apalah kalau kita betul-betul kira, pandai kira, insya-Allah tak ada masalah. Okey? So next, di sini saya nak kongsikan 3 rules bagaimana anda boleh berjaya dalam membina profil kewangan, melibatkan diri dalam pelaburan. Yang pertama, kena kawal emosi. Okey, kawal emosi dalam kewangan dan pelaburan sangat penting dalam rules membina profil kewangan. Okey, kegagalan mengawal emosi adalah punca ramai yang gagal dalam kewangan. Can you imagine Okey, contohnya kawal emosi ni ada banyak perkara. Yang pertama adalah the way we spend. Okey, kadang-kadang kita sebagai perunding hartanah, orang cakap unlimited income, dapat 30,000, belanja 32,000. Kan? Ada juga. So saya selalu bagi tahu dekat ejen-ejen. Okey, kalau kita income 30,000, you nak spend 27,000, 25,000 sebulan, saya tak ada masalah. Sebab you save about 3,000, 5,000 sebulan, ada berapa persen tu, dah cukup banyak daripada orang lain yang tak save langsung. Kan? Jangan risau, jangan takut untuk spend, tapi spend wisely. Maknanya kena kawal emosi. Okey, ada benda baru nak keluar dekat market, kan? iPhone 12, PS5, saya tak ada masalah. Siapa-siapa nak beli, saya memang okey je. Kan? Okey je, tapi janganlah sampai beli PS5 5, kan? Bagi letak dekat office satu, letak dekat anak satu, letak dekat menantu satu, letak dekat mak mentua satu. Tu maknanya kena kawal emosi. Okey? So ada orang yang kadang-kadang dia gila G-Shock, kan. Setiap hari G-Shock keluar baru je dia beli. Setiap hari G-Shock keluar baru je beli. Should be tak ada masalah kalau dia betul-betul dapat income yang banyak. Tak ada masalah. Okey? Dan pelaburan. Dia kena kawal juga emosi dalam membuat pelaburan. Okey? So tadi saya ada cerita berkenaan dengan pelaburan hartanah. Minimum. Okey, minimum bila market value tak refund dia untuk kita senang untuk buat investment. Paling-paling kurang 30%. Maknanya kalau kita dapat rumah tadi 300,000 market value dia, mestilah kita dapat daripada owner mungkin dalam 200, 210, then should be okay. Baru kita boleh buat pelaburan lah. Kalau setakat below 10%, saya rasa tak berbaloi lah. Kalau 10% tu nanti besok kita nak jual balik, kok besok lagi mahal, lagi tinggi lagi cost dia. Okay? So kemudian 3 rules yang kedua adalah ada impian besar. Kejayaan dalam kewangan lebih mudah dicapai jika kita mempunyai impian besar untuk diri, keluarga dan masyarakat. Berusaha untuk mencapai impian tersebut adalah pembakar semangat untuk menjaga susun atur kewangan supaya impian tersebut akan menjadi kenyataan kerana kebanyakan impian akan melibatkan kewangan. Betul. Saya tengok ramai orang yang nak membuat impian, ada impian nak beli itu, nak ini, nak itu. Saya tengok kalau buat apa orang kata vision board tu, saya tengok semua lebih kurang sama je. Nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli apa-apa handbag, apa semua tu sama. Okey, tapi semua benda ni melibatkan kewangan. Kalau tak ada duit, macam mana kita nak beli? Nak beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya, semuanya. Jadi kita mestilah ada impian besar. Okey, jangan risau, boleh kongsikan impian tu dengan kawan-kawan kita yang positif lah. Kalau yang tak positif tu, yang negatif tu jangan, abaikan je dia. Kadang-kadang bila kita jumpa dia kan, aku ada nak cerita dengan kau lah, aku nak beli rumah 500,000 kat sini, lepas tu dia, kau ni kan, kau ni nak beli rumah pun nak cerita dengan aku. Orang-orang macam tu kita jauhkan dia. Ada impian besar ni untuk jadi booster dia, kita bolehlah kongsikan dengan kawan-kawan yang positif. Okey, kalau boleh kawan-kawan kita yang positif. Alright? Dan yang ketiga ada matlamat kewangan. Dah ada impian, kena kawal emosi, dan yang ketiga ada matlamat kewangan. Ramai yang ada impian hidup tapi ramai yang lupa meletakkan impian kewangan. Okey, agak sukar untuk capai impian hidup kalau kita tidak meletakkan impian kewangan. Impian kewangan ni kita kena bagi tahu betul-betul dan clear dan in numbers. Itu paling penting sebab dia berkenaan dengan kewangan. Calculation 1, 2, 3, 4. So kena tulis dan kena precise, kena betul-betul. Jangan cakap contohnya satu yang matlamat yang tak jelas lah pada saya kan. Yang saya selalu dengar, orang kata saya nak pencen umur 40. Saya nak bebas hutang.
Yang ni dua benda ni banyaknya yang tidak clear sebenarnya. Okey, kalau nak pencen tu nak pencen sebab apa? Kan? Sebab apa nak pencen, nak duduk rumah ke? Kan? Berapa income? So kena tahulah, nak pencen dengan pendapatan 6 angka, duduk rumah baring-baring aja, ada duit masuk setiap bulan. Rumah sewa ada 30 pintu. Kan? Ladang sawit ada 30 ekar. Ladang durian ada 2 ekar. Campur-campur semua adalah sebulan dapat 100,000. Yang itu okey. Tapi ada orang pula dia boleh bagi tahu, saya kalau boleh saya nak bebas hutang umur 40. Memang betul bebas hutang. Tapi kena precise betul-betul. Hutang tu hutang yang baik ataupun hutang jahat. Saya pernah ceritakan sebelum ni hutang baik dan hutang jahat. Apa tu hutang baik, apa tu hutang jahat. Okey. Contohnya hutang baik adalah kita beli rumah untuk investment, kita beli hartanah untuk investment. Hutang jahat kita adalah personal loan, kita punya credit card yang pakai bayar minimum. Okay, so itu kita kena betul-betul precise berkenaan dengan kita punya matlamat keuangan. Okay, so ini tajuk kita yang pertama yang saya nak kongsi, iaitu bagaimana untuk menjadi seorang perunding hartanah yang luxury. Tajuk ni berat tau sebenarnya. Tapi saya memang saja nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan perkataan luxury itu sendiri. Okay, so perunding hartanah dia ada banyak dekat dunia ni. Saya dekat Malaysia ni pun banyak. Saya kalau yang kenal ni saya rasa dah beribu-ribu orang saya dah kenal. Tapi ada sekelompok perunding hartanah ni yang berjaya meletakkan diri dia dekat satu tempat yang saya panggil luxury. Okay, luxury ni maknanya dia berbeza. Berarti kata luxury ni dia mungkin berbeza antara satu sama lain. Tapi kalau tanya saya, takrifan saya, luxury ni dia adalah ada satu kelas. Berbeza dengan orang lain. Okay? So antara perkara-perkara yang step-step yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah bagaimana kita nak menjadi perunding hartanah yang luxury. Okay? Bila orang sebut nama kita, orang tahu. Terus masuk dalam kepala dia, orang tahu kita adalah kita seorang perunding hartanah. Kalau orang kenal kita nama Lokman, orang kenal kita sebagai benda lain, mungkin tak berjaya lagi. Okey, bagaimana nak berjaya, kita nak setkan dekat dalam kepala kawan-kawan kita, kawan sekolah, kawan kawan kerja dulu. Bila dia sebut nama kita, orang tahu dah kita ni ejen hartanah. Itu sampai satu branding. Okey, dan dekat sini saya beritahu penampilan diri sebagai luxury berkemungkinan mahal. Tapi ia adalah satu pelaburan kepada perniagaan. Okay? So ada orang cakap luxury ni ada nak pakai baju cantik-cantik mahal-mahal je. Tak, sebenarnya ada banyak perkara. Okay, ada banyak perkara yang kita perlu fikirkan. Tapi antaranya, yes, yang akan saya kongsikan dekat sini. Okay, so sebagai kita ni sebagai perunding hartanah, mungkin ada yang baru join dekat sini, baru je jadi perunding hartanah. Cik Lokman dah suruh pakai baju RM1,000. Tak betul lah. Okay, so kita ejen hartanah yang baru. Kita tak semestinya pakai baju mahal untuk nampak handsome, nampak luxury. Tapi kita nampak hodoh, nampak tak lawa kalau kita pakai baju yang simple. Okay, contohnya pergi viewing pakai baju tak ada collar kan, baju t-shirt tu, lepas tu yang jenis dah lusuh punya. Yang buyer kalau tengok kita pun dia rasa macam nak sedekah duit suruh pergi beli baju. Okey. So itu salah satu cara dia. Okey. Tapi itu banyak lagi, kita akan turunkan kat bawah. So yang pertama, macam mana kita nak jadi brand yang luxury, kita kena ada online presence kita. Okey. Kehadiran kita di online mestilah yang handsome, yang padu, yang cun, yang kemas, yang berketerampilan tinggi. Okey, iklan kita di FB. Okey, letaklah di Facebook tu gambar profil kita, letaklah gambar yang pakai blazer ke, yang pakai kemas-kemas ke, okey, yang ambil gambar dekat dalam studio ke, okey. Janganlah letak gambar kambing, gambar kucing, kan. So kita kena tukarlah gambar kita tu, okey. Kena letak yang handsome lah. Kalau tonjolkan gaya profesional di profile picture, muka kena ceria lah. Ambil gambar macam baru hilang kucing, baru bini baru lari ke, makwa baru lari, tak boleh lah. Okey.
pakaian yang warna menyelat dan segalanya nampak sangat mahal. Walaupun baju kita tu kita beli dekat bandar, tapi kalau kita pandai terampilkan dia, dia akan jadi mahal. Okey, dia akan rasa macam, ish, bagus lah orang ni kan. Nampak kemas, nak bagi sebab pembeli-pembeli ni nanti jumpa kita, yang pertama dia nak beli rumah. Kalau rumah tu rumah pertama, ini keputusan dia yang paling besar dalam hidup dia ni. Nak bagi duit dekat kita ni, nak bagi duit, nak bayar down payment rumah. Kan? Dia percaya tak dengan kita? Datang pakai seluar jeans lusuh, baju apa round neck, lepas tu pakai selipar Jepun pula tu yang tapak dia dah tak ada tu, jalan-jalan terjatuh pula dekat depan buyer kan sebab air licin kan. Jadi tak kemas macam tu. Jadi kita nak benda-benda macam tu. Okey. Physical appearance kita memakai pakaian yang menonjolkan gaya profesional. Potong rambut dan rambut yang dirapikan. Okey, potong kuku. Okey. So saya pernah cerita mungkin lawak, okey. Dulu masa nak jadi perunding hartanah bawah saya kena interview tau. Dulu kita interview, kena jumpa orang tu, siapa nak jadi ejen, kena interview, jumpa dulu. Okey. So pernah sekali masa interview tu, saya interview orang tu saya rasa tak sampai 30 saat. Okey. Kerana sebelum masuk saya tengok dia punya kuku hitam macam kuku beruang tu. Dah lah panjang hitam pula tu. Okey. Dengan gigi tak gosok, rambutnya serabai. Ya, jadi saya tak join the interview tapi saya dah tengok dia dekat luar. So saya masuk dalam panel, saya tengok dekat dia punya resume tu, saya terus tulis rejected. Jadi dia masuk, orang tu tengok, ada rejected lah. So orang tu beri salam, kenalkan nama, lepas tu dia kata, okey, nanti apa-apa kita akan bagi tahu balik. Nampak 30 saat, senang kerja. Sebab dia kata, loh, masuk pun bos, bau, ya ampun. So macam mana? Appearance kan, baju, ketik bau kan. Allahu Akbar. Okay, so kita kena jaga penampilan kita seumpama ataupun sesimpel itu. Tapi kita kena jaga. Okay, dan segalanya good shape. Okay, segalanya good shape. Maknanya memang perfect. Okay, fake it, apa orang kata? Fake it until you make it. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so maknanya bila kita ada di online ataupun present physical appearance tu, mestilah yang bergaya. Okey, biar apa-apa asal bergaya. Mungkin boleh pakai yang tu, tak kisahlah peduli apa. Janji kita bila jumpa orang rasa kita betul lah perunding hartanah. Jangan orang tu rasa sanksi, dia pergi cek pula dekat company telefon. Betul ke encik ada ejen nama sekian. Saya tengok dia macam Mak Pet je kan. Mak Pet ni betul ke nak jual rumah Mak Pet ni kan. So kita tak nak macam tu. Okey, kemudian postur badan. Postur badan tu maknanya bila kita jumpa klien, kita mestilah ada height motivation dulu. Sebelum kita nak prepare postur badan kita mestilah ada height motivation ataupun paling bersemangat lah. Maknanya hari tu contohnya kita ada viewing kan, kita menganggapkan perkara ni adalah perkara yang paling besar akan berlaku pada hari tu untuk diri kita kan. So bila kita tengok, hari ni kita ada viewing kan, so kita kenalah berkemas, berhias dulu kan. Umpama macam nak pergi jumpa makwa lah, kalau penting kan. Dulu kalau kita nak pergi jumpa makwa dating kan, hari ni aku nak pergi jumpa makwa lah, aku nak pergi jumpa makwa lah, kena kemas, handsome. Bila turun kereta jumpa orang tu, kena bersedia tu, maknanya dengan postur badan, dengan barang, dengan kemasnya. Okey, so sebelum tu saya pun nak buat iklan sikit. Iklan ni, nampak? Iklan ni, okey. Kita dah ada topi topi Lensuas punyalah kemas ni. Okey. So dia dibuka untuk jualan sekarang. Kita dah ada admin sila kongsikan iklan apa untuk tempahan topi dan juga baju, okey, yang telah kita mula buka order, okey. Mana yang tak pernah tengok topi Lensuas main kemas, nampak So bila pakai ni orang kata memang nampak kemas lah, orang kata kan. So mungkin salah satu cara lah kan untuk menambah keceriaan. Contohnya kalau rambut kita kalau yang dah umur tu tak berapa nak ada lah rambut kan. So maknanya kita boleh lah pakai topi cover. Ataupun tak berapa sempat nak gosok nak sikat rambut, bolehlah kita boleh pakai topi untuk cover. Okey. Dan aksesoris lain, tas, bag, glasses, handbag, okey. Tapi janganlah pakai mask
Pulut Dakap lah, apa sebesar-besar rantai macam rantai tu pergi viewing, bahaya pula kan. Tapi ada beberapa aksesoris yang kita boleh pakai untuk menampilkan kita punya gaya seorang yang profesional. Okay, dan seterusnya adalah hangout and activities. Okay, so saya buka lah, saya pun tak berapa selesa pakai topi dengan blazer kan. Okay, so seterusnya hangout and activities. Okay, so dalam kita menjadikan kita ni sebagai seorang brand yang luxury, customer kita juga kadang-kadang dia akan skodeng FB atau social media kita. Dia nak tahu siapa kita. Sekarang ni FB ataupun social media ni dia sangat penting kan. Bila dia tengok kita kan, dia akan mula tak paling jauh pun dalam kereta dia dah mula Google lah. Nama kita ni tengok, ataupun dia dah cari kat Facebook, ada tak keluar gambar kita. Okay? Dan kalau boleh, kalau gambar kita ni yang semenggah, yang bagus sebagai perunding hartanah, make it terbuka lah, jangan buat secret ataupun orang lain tak boleh tengok. Bila kita nak tunjukkan diri kita, kita kena open lah kita punya Facebook. Maknanya orang lain boleh akses, orang lain boleh tengok kita dan sebagainya. Okay? Dan dia juga akan tengok cara kita posting dengan siapa kita berurusan. Okay? So kalau kita viewing dengan orang-orang besar, siapa-siapa saja mungkin kita boleh tunjukkan di FB kita punya aktiviti. Okay? Dan kalau boleh ambil gambarnya, ada caranya. Bukan ambil gambar bahagian belakang dia kan. Memang kita tengah viewing dengan tunjuk rumah, tapi kita tunjuk gambar belakang, gambar kita punya bontot lah kan. Orang pun, apa benda je ni tunjuk gambar belakang ni kan. Sebenarnya nak tunjuklah gambar kita tengah berborak, angkat tangan ke, macam biasalah kan, nampak macam lebih berketerampilan lagi. Okay, lebih meyakinkan lagi bila kita dapat gambar yang lebih cantik bila kita dapat buat post di Facebook. Okay, dan pilih tempat yang sesuai untuk perjumpaan dengan pelanggan. Tengok siapa pelanggan kita. Okay, ada kat sini saya tulis Starbucks versus kedai mamak ataupun McDonald's. Saya selalu share kan. Okey, berkenaan dengan perkara ni, untuk kita pilih tempat untuk kita buat dan deal kita, okey, berdasarkan bajet kita sendiri. Okey, kalau tak ada bajet, kita bawa pergi McDonald. Okey, uish, McDonald kan, gila Cik Luqman ni. Okey, jangan buat pergi office buat apa kan, susah sekarang COVID-19. Okey, so kita bawa pergi ke McDonald. Kenapa McDonald? Sebab ada tak? Ada boleh tak share dekat chat ni? Saya rasa mungkin ada yang boleh tahu jawapannya. Boleh tak share dekat chat ni kenapa saya suruh bawa pergi ke McDonald instead of kedai mamak? Boleh tak siapa-siapa, mana saya nak tengok orang tulis chat ni. Boleh tak? Sushi Nippon. Okey. So boleh tak tulis siapa-siapa ni kenapa pergi McDonald? Pergi McDonald. Okey, bagus kat sini Azwin dah tanya, letak kat situ. Okey, yang pertama ambience, tempat dia cantik. Okey, lepas tu sebab bayar sendiri-sendiri. Nampak? Jimat. Bayar sendiri-sendiri. Dia belum jadi ejen kita, dia belum jadi customer kita lagi. Jangan melabur dekat tempat yang tak tentu hala. Ni tadi cerita yang pertama tadi, pelaburan kita. Okey, belanja prospek. Dia ada belanja, dia ada belanjanya. Ada cara-cara belanjanya. Janganlah pergi belanja orang yang belum lagi jadi kita punya customer kan. Jangan. Relax dulu. Okey, tenang. Besok dia dah jadi ejen kita bawa pergi makan lobster pun okey. Okey. So pergi ke Starbucks. Okey, Starbucks kena bayar dulu. Kan? Koyak juga, tapi pergi ke McDonald. McDonald ni orang yang belum done deal lagi. So kita bawa dia pergi McDonald. Okey, pergi McDonald buat macam kita kena order sendiri-sendiri, bayar sendiri-sendiri dan duduk dan bincang. Okey. Paling tak ada pun kalau customer kita tu tai hidung masin, kita kena orderkan fries. Bang 2 3 kumpul-kumpul makan sama-sama sambil borak sambil makan fries. Okey, itu paling. Okey. So bila dah done deal, ada apa-apa dia nak suruh beli rumah baru ke, nak jualkan rumah dia ke apa semua, mungkinlah kita upgrade lagi satu tempat yang lain. Okey. Dan Starbucks. Okey, Starbucks pada saya tak sesuai untuk jumpa orang di Starbucks untuk done deal. Tapi Starbucks ni kadang-kadang kita boleh post kita duduk di Starbucks bukan sebab kita orang kaya, tapi sebabkan gaya ni. Mungkin petang-petang kita duduk minum kan. Saya tak minum kopi, tapi mungkin
Boleh carilah kopi yang paling murah sekali, tapi kalau kos tu minum di Starbucks kan? Sebab orang tak nampak apa yang ada dalam cawan, tapi dalam cawan, dekat tepi cawan tu dia nampak nama kita. Kan? Kalau boleh pergi kat kaunter tu, cik, saya nak beli kopi yang paling murah sekali. Pasal saya nak ambil gambar je. Saya nak tunjuk dekat Facebook. Saya hari ni duduk di Starbucks. Tak ada salahnya. Sebab kita nak tunjukkan kita ada sedikit kelas berbanding dengan orang lain. Jangan hari-hari jangan hari-hari duduk kat Starbucks pula. Besok orang panggil rent Starbucks. Besok orang tanya rent mana ni? Alah, yang hari-hari budak ejen yang hari-hari gila tu duduk kat Starbucks, ambil gambar hari-hari minum kat Starbucks kan. So itu paling penting. Okay. So kemudian cadangan tukar tempat kita beraktiviti kepada tempat yang lebih eksklusif lagi. Contohnya kelab kereta, kelab kita berkomuniti berbakti ataupun kelab-kelab rumah, apa persatuan-persatuan penduduk kan. Ini paling penting, paling power sekali persatuan penduduk lah. Sebab penduduk-penduduk akan kenal kita. Jadi bila dia nak jual rumah, dia mesti ingat kita. Okey? Kita juga boleh tukar, contohnya macam pergi gym. Contoh kita tak pernah pergi gym. So kita bolehlah pergi gym. Pergi gym, kita pun kenal lah. Sambil berlari tu, jumpalah orang-orang sebelah kita tengah berlari kan. Barulah kita boleh borak-borak. Okey? So itu ceritanya hangout and activities. Alright? So kemudian yang seterusnya adalah offline marketing materials. Contohnya e-poster. Company kita dah sediakan e-poster. Okay, sila dapatkan daripada GAM anda, daripada team manager anda untuk dapatkan e-poster yang lebih cantik lagi. Okay, e-poster ni mestilah yang di print, colourful. Okay, saya tengok ada, sila check online yang ada jual murah punya e-poster ni. Dia boleh tolong print kan. Mungkin ada beribu-ribu tu, berapa ringgit lah, saya tak ingat lah, tapi ada yang murah. Tapi jangan photo state hitam putih. Okay, yang pertama lagi mahal, yang kedua tak cantik lah. So e-poster mestilah print yang colourful. Tapi colourful tu boleh check online, lagi murah daripada photo state. Percayalah saya cakap. Okay, next step yang kedua, focus high networking. Okay, so kita boleh mula bertukar menjadikan kita punya fokus mungkin cadangan kepada high networking. Okay, so maknanya kita kena tukar pergi ke tempat-tempat nak cari-cari orang-orang macam ni, kita kena tukarlah tempat. Janganlah pergi tepi pantai nak cari high network. Okay, so kita kena pergi cari kejiranan, pergi gym bersama, hantar anak sekolah yang sama. Okey, jika tak dapat tempat, ni tips dia. Jika tak dapat nak sama, kita ni taklah kaya nak pergi hantar kat sekolah itulah inilah, tak sempat nak pergi, tak boleh nak pergi beli rumah banglo, tak boleh, tak apa. Tapi kita boleh cuba hampiri. Jadi volunteer, jadi management team, nampak? Jadi management yang menguruskan rumah-rumah orang mahal ni, at least ada orang kata cara kita nak dapatkan untuk mencari high networking. Okay? Step yang ketiga, mencari pengalaman KOA untuk listing kawasan yang high end. Okay? So mungkin saya rasa, mungkin ada antara kita yang baru-baru ni takut nak iklankan rumah yang juta-juta. Okay? So saya recommend untuk dapatkan pengalaman. Okay? Mulalah cari kawan-kawan yang ada network ada rumah-rumah yang mahal-mahal ni, juta-juta ni. Kalau tak nak banyak-banyak, takut pula tiba-tiba ada 10 customer, cubalah post satu dulu kan. Cuba post satu dulu. Kita nak tengok, manalah tahu kita ni macam mancing. Manalah tahu tiba-tiba kita dapat customer yang nak beli rumah yang high end. So kita boleh belajar. Kalau kita tak pasti, kita boleh minta tolong kawan KOA kita tu tolong cakap apa semua, kita tengok pada jauh. Kan? Ataupun tengok dekat pun tak apa, nampak macam pandai tapi tak berapa pandai. Okey, kita just follow je. Sebab kita nakkan pengalaman. Okey, tak salah. Tak ada orang kata salah kita pergi post rumah yang mahal-mahal ni sekadar kita nak ambil experience. Lepas tu kita compare dekat diri kita. Cukup ke tak cukup? Kan? Maknanya kita ni cukup bersedia ke tak cukup bersedia dengan kita punya nak dapatkan customer tadi. Okey, ambil peluang untuk jumpa klien yang high end. Boleh mula usah ejen-ejen yang banyak iklan properti nilai tinggi dan kita boleh belajar sedikit daripada mereka. Okey, step yang keempat adalah sediakan luxury clients experience. Okey, semua prospek berhak untuk mendapat layanan kelas pertama.
okey, kita boleh mula sediakan layanan kelas pertama buat mereka. Sebaiknya kita layan semua orang dengan kelas pertama. Tapi untuk kita belajar atau cuba ubahkan mindset kita, kita kena dapat bagi kepada customer-customer kita client experience yang luxury. Dia rasa bila dia deal dengan kita, dia rasa mahal. Deal ni mahal, maknanya dia kata dia lebih, kita hargai dia, kita sediakan segala apa yang dia nak, kita bagi very responsive dan berhubung baik dengan pelanggan bagi setiap pertanyaan dan masalah yang timbul. Okey, cara kita bercakap dengan dia mungkin berubah daripada satu, dulu mungkin kita cakap lebih kurang je, tapi bila kita nak sediakan luxury client experience ni, kita kena banyak belajar. Boleh Google, boleh tengok Pinterest, boleh macam-macam lah. Okey, boleh belajar macam mana kita nak tukar daripada layanan yang biasa-biasa teruskan kepada luxury client experience. Okey, yang kelima, ambil dan kongsikan testimoni. Okey, dapatkan mereka yang berpuas hati dan promote kau-kau. Okey, so jarang orang buat, tapi untuk ejen saya nak recommend lah kepada anda semua, sila dapatkan testimoni daripada klien-klien kita. Okey, jangan anggap kita lepasan SMP je dah job done. Okey, so kita tak nak dah dia punya ni, sebab kita tak nak dah dia punya beli lagi. Kita tak nak, tak. Sebenarnya kita nak lagi. Belakang dia, mungkin di belakang dia ada lagi 10 orang, 20 orang yang nak beli rumah. So bila kita bagi layanan yang istimewa, dia pula bagi testimoni, post kat Facebook dia, saya berurusan dengan Lokman ni daripada Lensus Properties. Saya sangat berpuas hati ke apa. Kalau dia malas menulis, kita tolong tuliskan dia. Kita bagi kat dia untuk dia post. Sampai tahap macam tu pun boleh. Okey, maknanya kena promote kau-kau, bagi share dan sebagainya supaya orang alert dengan kita punya servis. Cara kita yang luxury tadi kan, yang bagus, yang lain macam lah kan. So memang orang lain tak pernah buat, kita kena buat benda tu. Okey, step 6, dapatkan referral. Okey, dengan servis yang sangat baik, sudah pasti anda akan direkomend kepada sahabat anda, keluarga, komuniti mereka. Okey, so dekat bawah ni saya tulislah, bermulalah kerjaya anda sebagai seorang perunding hartanah yang luxury. Bila anda selesaikan 6 step tadi, insya-Allah anda akan mula mengubah diri anda menjadi perunding hartanah yang luxury. Okay, that's all. So ini saya nak tunjukkan ni. Okay, ini adalah selepas luxury ni. Okay, semua orang nak kaya. Ni cerita pasal kembali balik kepada profil keuangan kita. Okay, so mungkin ada yang nampak dia punya vision board kan. Saya curi di Facebook. Okay, saya tak minta kebenaran tapi saya nak curi di Facebook. Okay, so ni adalah orang-orang kita juga yang saya tengok cukup bagus bila ada buat vision board dan sebagainya. Okay, saya mengucapkan tahniah kepada mereka. Okay, so ni yang saya nak ceritakan. Bila vision board ni, benda yang basic ataupun sama adalah bila when you talk about money, when you talk about travel, you talk about kereta, you talk about house. So ini adalah berkenaan dengan vision board. Okay, semua orang nak kaya nak beli itu ini, kereta, rumah, melancong, handbag, yang perempuannya emas. Okay, rumah tangga, nak kahwin, nak pergi umrah, haji, which is sekarang ni semua ni ada separuh yang kita kena postpone dulu. Okay. Okay, so itu ceritanya. Tengok ni kat sini. Okay, so saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah lah dan terima kasih kepada mereka yang menyediakan vision board ni. Saya mendoakan anda semua berjaya dan boleh mencapai apa yang ditulis ni. Okay, tolong bila buat vision board jangan buatkan dia sebagai sebuah hiasan di dinding. Okay, kalau boleh tampal kat tepi katil supaya setiap pagi anda bangun tu boleh tengok, ini impian aku nak buat benda ni dan seterusnya. Okay, so untuk menyediakan profil keuangan ni, saya boleh katakan minimum 6 bulan, paling lama 12 bulan. Perancangan yang licik. Kita panggil perancangan yang licik sebagai seorang perunding hartanah untuk bakal memonopoli duit orang lain, iaitu duit bank, untuk mendapatkan kekayaan untuk anda sendiri. Nampak tak dia punya ayat tu? Memonopoli duit bank untuk dapatkan kekayaan diri sendiri. Perancangan mesti licik, minimum 6 bulan ataupun lebih kurang 12 bulan dia punya proses dia. Okey?
So dekat sini saya gariskan beberapa perkara yang anda perlu buat. Sila tulis. Yang pertama, rancangan jualan. Okey, untuk nak buat perancangan licik ni, yang pertama mesti ada perancangan jualan. Okey, mesti ada jualan yang pertama. Sebab jualan ni yang kita akan ada income. Okey, kerana kita satu jualan kita mungkin selesai dalam masa 2 ke 3 bulan. Bukannya jual hari ni macam jual sayur. Jual hari ni besok dapat duit. Tak, dia 2-3 bulan lah satu sale tu kan. So kita kena ada perancangan jualan yang konsisten. Bukan yang sendu. Yang kejap ada, kejap tak ada. Bukan. Dia mestilah yang konsisten. Bulan Januari, Februari, Mac tu mesti tiap-tiap bulan ada sale. Contohnya, tiap-tiap bulan mesti ada sale. Tiap-tiap bulan mesti ada limit dia. Berapa kata? Apa minimum? Kata aku nak ada income 15,000. Pastikan kita tahu berapa nak dapat 15,000 tu. Berapa sale kita nak buat supaya kita berdapat yang konsisten. Jangan bulan ni 15,000, bulan depan 5,000, bulan depan lagi 10. Tak boleh macam tu. Kita mesti nak yang konsisten. Mesti ada rancangan yang licik untuk rancangan jualan. Okey. Seterusnya rancangan simpanan. Okey. So mesti ada simpanan. Contohnya kita bagi ada rules macam-macam rules, ada 20%, 30%, 40% simpanan daripada kita punya duit gaji. Mesti simpan, mesti sorok masuk dalam tabung haji ke ASB, buku tu dibuang, dikoyakkan kan. So kita masukkan je duit dalam account. Okey, transfer. Okey, pakai CIMB, Maybank, transfer je setiap bulan. Jangan tengok duit dalam tu, tiba-tiba tengok besok dah ada 1 juta. Macam tu. Mesti ada rancangan simpanan. Duit mesti banyak. Okey, untuk menjadi seorang perunding hartanah, mestilah kena ada duit yang banyak simpanannya. Okey, so bila kita nak buat loan, bank akan tengok. Okey, berapa duit simpanan kita. Sebab bila kita duit simpanan kita ada banyak, okay, bank boleh treat kita sebagai high net worth individual. Bila high net worth individual, mereka mungkin tidak tengok sangat income bulanan kita sebab kita memang dah ada duit, dah masuk satu kelas yang lain. Kita dah ada di kasta kayangan. Kayangan dalam segi kewangan ni, dah kayangan dah. Bank tengok kita nak apply tu, bank terus risau lah kalau tak bagi loan approve. Manager bank kata, gila kau tak bagi ni. Kan, orang kaya ni, takkan kau tak bagi, contohnya. Okay, so rancangan simpanan. Tanya saya, berapa simpanan yang kena ada? Saya, kalau nak tanya saya lah, kalau simpanan ni, kalau less than 6 digit tu, kalau perundingan tanah ni, dia tak panggil lah simpanan. Okay, bank pun macam tak anggap lah simpanan. Okay, yang nak support kita punya permohonan tadi. Kalau kita dapat bagi 6 digit, Masya Allah, bank rasa seronok. Kan? 100,000 ngam-ngam, 100,000 RM1 pun tak apa. Okay, at least 6 angka baru kita boleh bagi satu wow factor kepada bank untuk orang kata bagi kredit pada kita punya pembiayaan tadi, permohonan kita. Okay, kemudian rancang cukai dan zakat. Okay, so kita ada sistem zakat ataupun cukai, kita kena bayar. Okay, ada orang dia tak nak declare kan, dengan LHDN. Okay, lepas tu dia takut. Yang takut dengan LHDN ni adalah orang yang tak bayar cukai. Orang yang bayar cukai, dia nak takut apa? Sebab dia memang bayar kan. So tak ada keperluan yang dia kata dia nak takut. Okay, dia akan declare je dengan LHDN, tak ada masalah. Okay, so kita pun ada CP58 di office. Okay, memang kita dah sediakan macam kita punya borang kita punya penyata pendapatan tu. Okay, so CP58. So bila kita buat payment bayar kepada LHDN, dia akan keluarlah resit tu setiap tahun. Okay, kalau kita tak nak bayar pada cukai kepada LHDN, kita pun boleh bayar kepada zakat. Okay, zakat ni kita pun dapat, orang kata 100% lah. Kalau kita bayar, kalau kita kena cukai 100,000, kita dah bayar zakat 100,000, means kita tak perlu bayar lagi cukai. Macam tu contoh dia. Okey. Zakat untuk di sendirilah. Dia bukan zakat perniagaan apa, dia zakat pendapatan. Okey. Lepas tu kita kena perancangan licik berkenaan dengan profil kita. Okey, siapa kita, umur kita berapa, okey, kerja kita. Okey, ni yang orang selalu tak faham berkenaan dengan rancangan profil.
baru pindah kerja dah minta loan. Loan tu tak approve, marah pula dekat bank. Kan? Dia kata bank ni tak bagus, tak nak bagi dia loan. Padahal income dia banyak. Bank ni dia tengok kita ada banyak perkara. Okey, antara perkara-perkara dia mungkin nak tengok pasal kita punya pekerjaan kita, kan? Kita ni stable ke tak stable, baru pindah kerja, lepas tu dah nak apply loan. So bank pun assume macam apa? Orang kata tak secure. Okay? So rancang profil. Okay, profil keuangan kita. Kemudian profil peribadi kita lah, pasal nama kita ke apa, kita punya pekerjaan, kebiasaannya, itulah cerita dia. Susunan rekod sikris. Rekod sikris tu kejap lagi saya akan explain pasal rekod sikris. Juga kita sangat penting untuk cerita pasal sikris, kerana sikris ni adalah salah satu, bukannya sekalanya, tapi salah satu perkara yang diambil kira untuk kita punya profil keuangan. Okey, rancangan perbelanjaan. Okey, so make sure duit yang kita pakai ada duit dalam akaun. Kalau kita gaji 10,000, janganlah cukup bulan tinggal 200. Okey, jangan macam tu. Kita dapat komisen 15,000, kita belanja sampai 13,000. Okey, tinggal duit dalam akaun tinggallah 200. That's why bila kita lambat claim, bising-bising dengan agensi kan, suruh bayar cepat gaji. Inilah duit yang saya nak buat makan-makan petang ni. Kalau Cik Lokman tak bayar komisen saya hari ni, Sophia tak bayar komisen saya, taklah saya makan hari. Sedih dengarnya kan. Sepatutnya sebagai perunding tanah tak macam tu lah. Saya ada kenal beberapa orang, dia kata, kadang-kadang dia pula tanya saya, Cik Lokman dah bayar ke lepas minggu kan? Lah, saya kata kau ni kaya sangat ni, tak tengok duit dalam akaun. So ada orang juga macam tu. Okey. Kemudian angan-angan, mestilah ada perancangan licik untuk angan-angan apa nak beli, apa nak buat. Angan-angan nak beli rumah, angan-angan nak beli kereta, nak beli Mercedes, nak beli Velfire, nak beli apa, Alphard ke apa ke, nak beli Ferrari ke apa. Mesti ada angan-angan dulu. So perkara ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mestilah bermula daripada tarikh anda nak buat perancangan licik tadi. Semua mesti ada. Okey? So contohnya kita nak beli kereta. Contohnya kereta tu harga 200,000. Bayar sebulan 5,000. So kita dah tahu dah, nak kena beli kereta ni. So kita kena ada income, tanya orang bank lah. Berapa ni income ni kalau kita nak ada ni? Mesti ada 10,000. So kita dah tahu dah, kita nak beli kereta Mercedes lagi 6 bulan. So memerlukan income sebulan 5,000. So kita kenalah buat sale lebih daripada tu. Mestilah income 15,000. Jangan buat income 6,000. Nak beli kereta bayar 5,000. Mana cukup? Okey. So kita kena ada perkara ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni mesti berjalan serentak dan mestilah tersusun cantik. Okey. Dengan ilmu-ilmu yang ada. Okey. So profil keuangan, Undang-Undang Nombor Wahid Nombor 1, paling penting undang-undang dia, set up pendapatan kita. Ada orang tak tahu. Bila tadi 7 perkara tadi dah berjalan, kita mesti bergerak dengan perkara yang pertama, set up pendapatan kita. Tahu tak? Perunding hartanah kita boleh set up kita punya gaji. Kita boleh uruskan kita punya gaji. Bulan ni kita nak 20,000. Kita set 20,000. Kalau dah cukup 20,000, telefon Sophia. Sophia jangan masuk lagi duit akak. Akak ni duit bulan ni gaji dah cukup 20,000, masuk bulan depan. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat. Nanti bulan depan Kang, kalau kau hentam bulan ni masuk 40,000, bulan depan akak masuk asap aja kosong. Nanti bank tak suka. So kita boleh susun kan. Bagi tahu dekat Sophia. Sophia, bayar akak 20,000 je. Bulan depan bayar lagi 20,000. Macam tu. Bulan lagi satu bayar lagi 20,000. Bayar lagi. Boleh, tak ada masalah. Nanti kita boleh uruskan benda tu sebab kita nak cantikkan profil kita. Kita nak income kita konsisten di mata bank. Okey? Ni cara dia. Yang pertama, okey, mestilah set up pendapatan kita. Nampak? Set up. Okey? Perunding hartanah mesti ada. Yang pertama, pendapatan konsisten dan simpanan yang bertimbun. Okay, pendapatan yang konsisten tadi yang saya cerita tu, mestilah konsistennya. Yang seterusnya, mestilah simpanan yang bertimbun. Masa nak apply loan nanti, kita kena tunjuk dekat bank ni simpanan kita ada.
Okey, kalau boleh kalau boleh sebenarnya cakap dengan banker tu. Ikutkan saya ni macam tak nak pun loan ni, tapi saya terpaksa mohon. Nanti kan LHDN kejar saya kalau saya beli rumah cash. Nampak tak dia punya auta dia dekat situ. Okey, tapi mesti cakap lah macam tu kan. Tengok duit saya. Ada ni dalam akaun 200,000, saya nak beli rumah 150,000 je. Kalau loan tak lulus, saya boleh bayar cash, cik. Cakap macam tu. So, lagi lajulah bank bagi loan. Okay, sebab dia tahu kita ada collateral yang bersedia membayar in case kita tidak ada pendapatan. Okay, so pendapatan konsisten. Okay, bank akan memperakui pendapatan seorang perunding hartanah yang mempunyai pendapatan minimum 6 bulan. Okay, 6 bulan. Dia 3 bulan, 6 bulan. Okay. Yang pertama mesti penyata pendapatan mesti ada payslip. Okay. So sekarang kita dah online system, kita dah ada online system, kita punya pendapatan ataupun payment voucher boleh extract online. Okay. Tempat lain tak ada dik. Inilah di Lensos Properties kita ada online payslip, boleh generate, simpan sendiri. Okay. Dan konsisten, pendapatan mestilah konsisten setiap bulan. Julat tidak melebihi 10 to 20%. Katakan bulan ni 10,000, bulan depan 90,000. 10,000, bulan depan 9,000, bulan lagi 7,500. So dia tak boleh tiba-tiba ada satu bulan tu kosong ataupun 1,000 ataupun 2,000. Okay, so mestilah konsisten, julat yang cantik. Okay. Dan seterusnya penggunaan wang mesti dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi. Duit daripada office mestilah masuk dalam akaun peribadi. Kalau boleh current account lagi baik. Okay. Dan tak ada current account, saving pun boleh. Okay. Penggunaan minimum. Jadi maknanya kalau duit masuk tu, tak adalah duit masuk pukul 10 pagi, pukul 11 dah pergi bank cocok keluar habis semua. Janganlah macam tu, okey? Janganlah perak sangat, okey? So maknanya duit masuk tu dapat 10,000, keluarlah RM100. RM100. Jangan keluar terus. RM9,980. Tinggal RM20 je dalam tu. Itu pun tak boleh keluar. Kalau boleh keluar, sapu semua boleh keluar. Tak boleh So pastikan kita ada etika dalam mengeluarkan duit. Okey, kemudian CP58 atau simpanan. Okey. So, apa itu CP58? CP58 ni adalah macam penyata keuangan untuk LHDN. Okey. So, untuk penyata pendapatan perunding hartanah, orang-orang yang tak ada gaji yang makan komisen dia panggil CP58. Okey. So, mereka akan ada simpanan atau kalau tak ada CP58, kita boleh, tak ada masalah. Okey, kita boleh ada simpanan yang banyak. Contohnya kalau tahun tu kena bayar cukai lebih kurang dalam 30,000. Simpanan kita mesti ada 30,000. Sebab bank akan tanya nanti, kau tak bayar cukai, duit kau pergi mana? Kena telan semua, encik. So kalau telan semua, tak cantik lah. Alright, tak bagus. Okey, kemudian keuntungan atau dividen. Mesti merekod. Okey, keuntungan atau dividen kita mestilah rekod. Okey, so kalau kita ada saving, ASB, tabung haji dan sebagainya, okey, ada jenis orang yang dapat income dividen terus keluarkan semua. Sebenarnya tak baguslah, biarkan je dividen dekat dalam tu. Okey. Kemudian last sekali adalah penggunaan kredit kad yang minimum. Okey. So penggunaan kredit kad bukan minimum payment. Nampak? Ada dua ni. Penggunaan kredit kad yang minimum bukan minimum payment. Penggunaan kredit kad yang minimum ni maknanya kalau kita ada kredit kad 10,000 limit. So kita pakai ni orang kata lebih kurang 200-300 ke 1,000. Untuk kredit kad ni kegunaan dia untuk menggantikan fiat money, untuk menggantikan duit, bukan untuk berbelanja ikut suka hati. Okey, so kita boleh belanja. Kalau belanja 1,000, kita kena bayar 1,000. Okey, berbeza, bukan bayar minimum payment sahaja. Belanja kau-kau sampai 10,000, lepas tu tiap-tiap bulan kita bayar 500, 500 pakai balik 300. So ini kita akan, bank akan kira kita sebagai tight cash. Maknanya dia tak ada duit. Dia duk pakai duit bank. Okay. So ni antara yang tak bagus. Alright. Okay. So simpanan yang diperakui oleh bank. Yang pertama simpanan dalam saving account. Yang kedua dalam current account. Okay. Yang ketiga dalam tabung haji.
Yang keempat, ASB, ASW, mana-mana unit amanah. Okey. Ataupun kita ada apa lagi? FD pun boleh. Okey. Dan kita boleh juga gunakan geran tanah yang tiada hutang. Contohnya kita ada ladang getah, kebun getah. Okey, kebun getah mestilah ada resit getah Resda. Okey, yang kita jual tu, yang tiap-tiap bulan ada tu kita mestilah simpan, dan kalau boleh duit tu masuk dalam akaun. Sebab perundingan tanah kan dia lah jumpa apa kebun getah yang murah-murah yang pertama kan. So dia lah beli. Bila dia beli dia ada income setiap bulan, masukkan dalam bank. Okey. So soalan saya, saya perlukan participation daripada semua orang. Tolong jawab soalan. Okey, dengan pantas. ASB loan dikira pendapatan atau hutang atau bagaimana? Boleh tak? Bubuh dekat chat kita. Saya nak tulis ni. Okey. ASB loan dikira pendapatan atau hutang atau bagaimana? Boleh tak? Ada yang tulis pendapatan. Okey. Okey, simpanan. Okey. Dividen pendapatan. Okey. So ASB loan. Okey. Soalan saya ASB loan. ASB loan dikira sebagai komitmen. Kena faham ASB loan, loan. ASB loan kira komitmen. Pendapatan dia ataupun dia punya dividen dikira pendapatan. Faham Kena faham ni. Kena faham dua benda ni. Okey. ASB loan adalah komitmen. Still dikira komitmen. Okey. Sebab you kena bayar. Okey. Dan income dia dikira income ataupun interest earn ataupun dividen. Dikira sebagai pendapatan sekiranya anda tidak menggunakan duit tu. Okey? Kadang-kadang ada orang dia guna duit tu. Okey? Ada dua, gunanya ada banyak cara. Yang pertama dia makan. Yang kedua dia bayar balik dia punya komitmen tadi. Okey, bila dia bayar balik komitmen tadi, okey, contohnya installment dia setahun 10,000. Dia dapat dividen 12,000. Jadi pendapatan dia dikira 2,000. Okey, untuk setahun tu sebab 12,000 tolak 10,000. Okey, faham So ASB loan, saya ulang sekali lagi, ASB loan dikira sebagai komitmen. Pendapatan dikira dividen. Okey. So soalan saya begitu tricky di situ, ramai yang terciduk di situ. Okey. So seterusnya, apa itu pendapatan yang konsisten? Jadi kat sini saya nak sharekan pendapatan yang konsisten. Okey. Contoh. Okey. So pendapatan yang sentiasa ada, bank boleh accept dalam lingkungan 70 hingga 90% sahaja. Okey. So dekat sini saya bagi contoh lah, rent yang power, tengok. Dia ada income dia stable 15,000, 14,000 tadi. Yang macam saya cakap, kita menguruskan pendapatan kita. Mungkin kita tak boleh lah setiap bulan buat sale, tapi kita boleh uruskan duit kemasukan ke akaun kita. Boleh hold sign SMP, boleh itu, boleh ini, uruskan duit yang masuk tu mestilah cantik. Yang di ujung ni rent yang ni kejap ada, kejap tak ada, kejap ni soru, kejap dapur tak berasap. Inilah orangnya, okey. So kalau boleh kita tak nak yang macam ni, rent ni kita tak mau. Kita kalau boleh kita nak rent yang power. Okey, rent yang power menguruskan pendapatannya. Okey, kemasukan duit dia tu mestilah dia susun. Okey, mesti masuk konsisten tanpa lompong setiap bulan, tanpa orang kata ada huge gap. Okey, so rancang pendapatan anda. Okey, so soalan berapa purata pendapatan? Cuba tengok kat sini average. Saya dah kirakan 15,000 dengan 3,500. 3,500 apa orang nak beli kan sebagai seorang perundingan tanah. Jangan buat malu wahai rent. Okey, so kita kena jadi rent yang power. Okey, so seterusnya profil keuangan dari perspektif bank. Okey, saya akan kongsikan 5 perkara.
dekat sini kita ada debt service ratio DSR. Okey, saya akan cerita pasal NDI, saya akan juga cerita pasal secret sitos dan credit scoring. Jadi tolong ambil perhatian betul-betul kerana perkara-perkara ini anda boleh gunakan untuk bercerita dengan klien nanti. Alright? So debt service ratio DSR. Okey, ni awang duk sebut selalu. Loan tak lulus pasal DSR. DSR ni adalah dipanggil debt service ratio, ialah ukuran kemampuan seorang untuk membayar bayaran bulanan hutang bank. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan pinjaman perumahan dengan bank, okey, dia kena kira DSR. Bukan perumahan saja, loan rumah, loan ASB semua akan dikira berdasarkan DSR kita. Pengiraan DSR oleh bank membantu pihak bank untuk memastikan kita boleh bayar semula pinjaman. Okey, dia nak pastikan mampu ke tak mampu orang ni nak bayar hutang. Okey. So itu yang kena pastikan. Okey. Kebiasaannya DSR ditetapkan oleh pihak bank adalah pada 60 ke berapa persen ni? Dia lebih kurang dalam 80%. Okey, daripada gaji ataupun pendapatan kita. Permohonan pembiayaan kita tidak akan diluluskan sekiranya komitmen bulanan kita akan menyebabkan DSR kita lebih daripada 60 hingga 80%. Alright. So, ini paling simple. Okey, ini benda CP. CP yang semua orang mesti ada. Macam mana kita nak mencorak bayaran bulanan. Okey. So kadang-kadang ejen ni bila buat viewing rumah 500,000, orang tu akan tanya, "Cik, sebulan berapa cik lebih kurang?" Jadi kita dah boleh tahu. Okey. Ataupun, "Cik, saya gaji banyak ni, boleh tak tolong kirakan saya punya berapa rumah ni boleh layak ke tak boleh layak?" Sebagai seorang perunding hartanah, anda semua mesti ada ilmu ni. Okey. So sebelum kira DSR, buat langkah pertama dulu. Cara yang pertama, congak. Okey, jumlah pinjaman bahagi dengan 200. Contohnya, kalau kita ada customer tadi nak 350,000. Okey, so kita ambil kalkulator, terus bahagi 200. Kak, lebih kurang sebulan 1,750. Baru dia push. Lajunya kau kira. Contohlah itu rules dia. Okey, bahagi 200, rules of 200. Okey, so nota tambahan ini sekadar cara congak kasar sahaja. Mencongak, nama pun congak. Okey, so setiap bank dia akan different berdasarkan pada interest yang di-charge. Okey, so secara congaknya 350,000 bahagi dengan 200, sebulan Kak 1,750. Gaji akak tu 1,500. So kita dah tahu dah. Ini viewing ni berakhir dengan manis-manis ke masam-masam. Okey. So kita kena pastikan sebelum buat viewing pun kita boleh cek dia punya pendapatan. Contoh-contoh. Okey. So next, ini pula formula nak kira DSR. Macam mana cara kita nak kira DSR? Okey. Yang DSR adalah hutang bulanan bahagi pendapatan bulanan didarab dengan 100. Okey. So cuba tengok sini, katakan kita guna maklumat di bawah ni, okey. Kita guna maklumat di bawah ni, alright. Okey. So pendapatan bulanan tadi 15,000. Okey, ansuran bulanan kereta 1,200. Ansuran bulanan motor 3,500. Ansuran bulanan hutang peribadi 500. Ansuran bulanan kredit kad 5% 1,000. Total keseluruhan 2,850. Okey, cuba tengok betul tak betul ni kiraan dia. Okey, cuba ada ambil pen yang kertas, cuba tolong kirakan tengok betul tak DSR dia 19%. Boleh, cuba. Siapa-siapa yang nak menajamkan ilmu matematiknya, okey, boleh tolong tak kirakan saya. Okey. So ini cerita dia, gunakan hutang yang terkandung dalam sistem sikris sahaja. Hutang dengan kawan tak dikira, hutang dengan makcik tak dikira, hutang dengan Buy Pakistan jual baju pun tak dikira. Okey, so dia kira dengan bank sahaja. Jadi cara kiraan DSR adalah 2,850 bahagi dengan 15,000 kali dengan 100 means 19%. 19% ini adalah DSR semasa. Untuk kiraan DSR selepas pinjaman,
masukkan ansuran bulanan yang kita kira tadi dalam kiraan DSR. Okey. So ni cerita dia, bila tambah loan baru dia akan jadi 30%. Okey. DSR yang bank akan luluhkan setiap bulan adalah kurang daripada 70 hingga 80%. Jadi dan dia berubah-ubah ikut bank. Okey. So okey tengah kira lagi ke? Okey, semua dah kira? Okey, betul? Sebenarnya salah. Okey. Saja je, tak ada orang pun kira sebenarnya. Semua dengar je, ikut je. Sebenarnya saya telah buat satu slide yang lain sebenarnya. Nampak sangat orang main dengar je, tak kira pun. Okey. Sebenarnya saya ada buat perubahan kat sini, okey, dan kiraannya adalah yang ni yang betul. Yang tadi salah. Okey. So boleh tak tengok apa perubahan dia? Saja je saya trik-trik tadi. Saya ingat ada orang ngira. Sebenarnya tak ada orang yang ngira pun sebenarnya. Semua main ya je. Okey. Ini slide dia, ini slide yang betul. Yang ni yang betul. Yang ini yang ni yang betul. Okey. Yang tadi tu salah. Saja je, ramai rupanya yang tak kira. Okey. So saya ulang sekali lagi berkenaan dengan kiraan ni. Kiraan ni sangat penting, okey. So saya juga boleh kongsikan dalam bentuk Excel, okey. Untuk kiraan DSR, sebenarnya ada kiraan DSR dalam Excel. Okay, masuk je boleh terus keluar, okey. So this is how we calculate DSR, okey. Ilmu ni sangat penting untuk anda semua untuk tolong bantu customer untuk buat kiraan DSR, okey. Bonus, cara kita kira harga rumah yang mampu beli dengan formula DSR. Okey, yang ini pun sangat penting. Katakan kita guna kadar maksimum DSR 70% untuk segala info dekat atas tadi. Kita boleh ubah suai formula DSR supaya fokus pada hutang bulanan kita. Okey, so hutang bulanan kita maksimum, DSR maksimum bahagi dengan 100% kali dengan pendapatan bulanan. Ini contoh cara kira yang mudah kita nak faham. Hutang bulanan maksimum, okey, 70% daripada bagi dengan 100% tadi kali dengan 15,000. So hutang kita boleh 10,500. Okey, hutang bulanan maksimum tolak total hutang sekarang bersamaan dengan jumlah ansuran bulanan untuk rumah. 10,500 tolak 2850 ni yang betul punya kiraan tadi. So total anda boleh buat loan 7650, loan baru. 7650, kalau kita boleh congak total pinjaman perumahan daripada ansuran bulanan berdasarkan rule 200 dekat langkah pertama tadi, jumlah ansuran bulanan kali dengan 200 bersamaan dengan jumlah total pinjaman perumahan, jadi 7650 kali dengan 200, kita dah mampu beli rumah ataupun boleh pinjam loan 1530, 1 juta tau. 1.5 million. Wow. Okay. So bayangkan bila kita ada pendapatan banyak ni, kita boleh beli rumah banyak ni. Ada 1 million. 1 million, 1.5 million. Okay, cap. Okay, so kita boleh beli. Kalau nak buat investment, kita bolehlah beli berapa banyak rumah, 2-3 biji. Okay. Dan daripada situ kita beli, jual, dapat buat duit lebih ekstra, which is kita punya passive income. Selain daripada income kita sebagai perundian tanah, kita juga ada investment portfolio yang best. Okay. So saya nak tanya dulu, ada tak soalan nak tanya berkenaan dengan DSR ni? So jika ada soalan boleh tanya dekat chat room kita. Okay, supaya saya boleh nampak dan saya boleh jawab soalan sekiranya ada. Okay, sekiranya tak ada kita akan teruskan. Okay. 3 contoh yang akan tingkatkan kadar DSR. Dia ada 3 perkara yang boleh tingkatkan pendapatan kita. Okey, tingkatkan kadar kita. Okey, yang pertama, kalau ada pendapatan sampingan seperti commission agent insurance, unit trust atau sebagainya, commission daripada Rakus Solution, contohnya daripada lawyer, daripada dividen saham, sewa rumah ataupun yuran pengarah. Orang boleh selitkan dokumen ini semasa nak buat pinjaman perumahan.
pastikan kita ada rekod 3 ke 6 bulan. Okey, kalau sewaan mestilah ada rekod sewaan selama 6 bulan. Okey, duit masuk dalam akaun. Okey, dan dia akan dikira sebagai rental income. Okey, so kedua, untuk pinjaman perumahan, bank benarkan 2 nama digunakan. Pendapatan daripada 2 penama ini akan dicampurkan semasa mengira DSR dan komitmen serta jumlah hutang juga akan diambil kira. Okey, so kalau nak tingkatkan potensi untuk lulun, okey, kita kena yang nama kedua tu mestilah ada DSR yang rendah. Okey, so kita juga boleh kurangkan hutang bulanan sedia ada. Dengan ini kadar DSR akan menjadi bertambah baik dan membuatkan pihak bank senang hati nak luluskan pinjaman. Okey, buat perancangan untuk sales hartanah yang konsisten setiap bulan. Dapat duit lebih, simpan dalam akaun, jangan telan semua. Okey, so ini paling penting, janganlah telan semua. Okey, so next, kelebihan ada DSR yang baik. Yang pertama, kadar DSR anda dinilai dengan kekuatan jaminan aset, rekod bayaran pinjaman yang dibuat melalui sikris dan faktor-faktor lain. Kalau setiap faktor ini adalah positif, potensi untuk bank luluskan permohonan anda adalah lebih tinggi. Korang juga akan boleh berunding dengan pihak bank untuk dapatkan terma dan syarat pembiayaan yang lebih baik. Boleh dapat low interest. Okay, so next, kita nak cakap pasal NDI, Net Disposable Income. Okay, adalah baki pendapatan yang boleh digunakan untuk belanja atau simpanan selepas tolak semua bulanan. Okey, berapa? Kalau gaji kita 10,000, komitmen kita 5,000. So maknanya kita ada balance 5,000 lagi. Okey. So itu dikira sebagai NDI. Untuk kos sara hidup akan menunjukkan kita ni di dalam golongan M40, B40, T20. Okey. So ataupun kluster kayangan. So kita kena tunjukkan dekat sini baru nampak dia punya NDI. Okey. Dan NDI ni dia berbeza-beza mengikut bank dan juga lokaliti anda. Dekat mana anda? Ada bandar-bandar yang dia punya NDI tinggi. Ada dekat bandar-bandar yang NDI dia rendah. Okey, NDI ni lebih kuranglah duit-duit nak bayar estro, bil api, bil air, petrol dan sebagainya. Itu yang dia dikirakan NDI, duit lebihan daripada hutang yang you ada. Okey, untuk spend, untuk simpanan dan sebagainya. Okey. So seterusnya, yang ni yang selalu yang orang nak bercakap pasal kredit sikris. Okey, so ini adalah contoh sikris record. Okey, so kita akan study satu-satu. Saya akan baca balik. Dekat sini kita ada nampak. Okey, yang ni kalau anda buat permohonan dengan sikris. Okey, so kalau sebelum kita nak hantar permohonan customer kita ke bank, kita juga boleh mohon kepada kita punya office. Kita ada servis apa nama, rent assist. Okay, rent assist ni boleh bantu kita untuk print kan sikris customer kita. Nampak? Punyalah, tak payah pergi bank negara. Sekarang kan susah nak pergi bank negara kan. Jadi kita ada servis, sila hubungi Mr. Saidis. Okay, Mr. Saidis akan sharekan dengan anda semua. Okay, perkhidmatan rent assist di Landsworth. Eksklusif, tak ada kat tempat lain dek, tak ada. Okey, so ada bayaran dia untuk kita bantu customer kita checkkan sikris, dan bila dah keluar report sikris tu, kita mestilah pandai baca. Jangan kita tak pandai baca pula. Tolong print dah cantik dah. Bila print, lepas tu orang tu suruh tolong baca, dah tak faham. Okey, so kita kena baca dekat sini. Okey, yang penting yang benda-benda ni tak nampak sangat. Yang penting dekat sini yang saya nak tunjukkan. Okey, inilah ceritanya di bahagian Q. Dia tulis pembiayaan apa yang kita ada, belum jelas. Okey, yang dijadualkan semula. Okey, dan dekat sini dia tulis pasal kad kredit ataupun pinjaman sewa beli. Sewa beli ni kereta. Okey, so dekat sini pinjaman kredit kad dia, kad kredit dia 3,000. Okey, baki belum jelas. Tengok kat sini. Dan had ansuran dia 5,000. So okey lah. 3,000 pakai out of 5,000. Okey, sepatutnya kosong lagi baik lah. Kalau kosong dekat sini, dia boleh bagi tambahan point tau. Bank lebih suka kalau orang yang tak pakai duit dekat kredit kad dia, yang kosong. Okey, so maknanya
berapa dia pakai, yang tu yang dia bayar. Okey, yang ni lebih bagus point dia. Okey, dan dekat sini adalah sewa beli rumah. Apa kereta? Sorry, kereta So kereta daripada 35,000, hutang dia belum lepas lagi 8,500. Okey. So dekat sini yang penting bacaan dia, yang penting adalah berkenaan dengan rekod bayaran bulanan dia. Yang ni 3 ni maknanya dia tak bayar dah almost 4 bulan. Almost 4 bulan, bukan 3 bulan 4 bulan. Sebab si Chris dia record term ke belakang. Okey. So 3 means 4 bulan. Kalau 4 bulan ni sebenarnya kereta ni wanted dah ni. Dah kena tarik dah ni. Sebab dia dekat 2 bulan ni, 2 bulan 21 hari dah boleh tarik repossessor ni yang pakai kertas tu. Ni kalau kereta ni dijumpai di mana-mana orang akan keluarkan kertas untuk tarik. Okey. So patutnya kereta ni dah kena tarik dah ni 3 bulan ni. Okey. So kalau pergi hantar dekat bank, bank memang tak lulus loan ni. Sebab bila ada occurrence of 2 and above, okey, bank takkan bagi, susah lah nak bagi kelulusan sebab si Chris dia teruk. Rekod pembayaran dia teruk. Yang bagus dekat sini adalah nombor 000000 ni lah. Sampai bila-bila patutnya. Okey, sentiasa mesti kosong. Okey, maknanya kalau anda semua besok tolong customer print kan, tengok-tengok si Chris kat sini macam nombor telefon. Kan? 019 3567810. Maknanya kak, minta maaf kak, akak punya si Chris ni dah macam nombor telefon. InsyaAllah bank tak lulus kan. Tu cerita dia. Okay. So kita kena pastikan. Okay. Kat sini semua 000000. Alright. So dekat sini. Akaun ni bawah pemerhatian khas. Dia dulu ni ada credit card tak bayar. Okay. Okay. Ataupun dia credit card dia memang ada problem. Inilah dia. Okay. So kemudian kat sini kita boleh baca. Ini yang paling penting. Okay. Sebab tu kita tak prefer multi submission, okey, ataupun kita hantar satu application masuk banyak-banyak bank. Kerana dekat sini dia akan appear. Okey, kalau contoh kita submit satu loan tu 3 bank kita bagi, dia akan keluar dekat sini 3 bank. Bank apa? Jumlah dia beli apa? Dia mohon apa dan status pun akan keluar dekat sini. Okey, status dia akan keluar dekat sini. Ni dekat sini akan keluar. Okey, lulus ke tak lulus? Okey, kemungkinan akan keluar tak lulus. Kalau dah pernah submit tak lulus, bank lain akan nampak. Dan bank lain akan query lah kenapa tak lulus. Okey, so far ini adalah cara bacaan si Chris yang paling simple. Okey, faham Next. Okey, cara baca si Chris tadi saya dah ceritakan. Okey, kita boleh tengok short form dekat sini. Okey, paling penting short form ni untuk kita faham apakah loan yang terlibat tu. Contohnya housing loan, HSL ni housing loan. Credit card, nampaklah. Yang ini kereta. Okey, hire purchase. Yang ini personal loans. Yang ini pawnbroking ataupun pajakan. Okey. So ni pun paling penting dan yang kita boleh baca ni adalah dia punya kandungan-kandungan dia. Okey. So si Chris dah ada settle. Okey, semua saya dah ceritakan. Okey, Sitos ada bank yang ambil maklum pasal Sitos. Okey, ada yang tak ambil pasal Sitos tapi dia akan pergi ke Ramsey. Okey. So dan last sekali adalah kita cakap pasal credit scoring. Okey, bank akan menilai profil peribadi kita dalam menentukan kemampuan kita untuk buat bayaran. Okey. So pekerjaan dalam industri yang stabil, pekerjaan tetap, gaji bulanan, kelayakan akademik akan diambil sebagai menentukan credit scoring. That's why masa kita mohon loan, bank akan minta kita isikan form. Masa isi form tu nampak dia suruh tulis kita pendidikan tertinggi, kita punya itu, anak berapa orang, duduk di mana, semua keluar. Okay. So, kita perunding hartanah, dia termasuk di dalam golongan high risk. Okay. High risk untuk buat pembiayaan. That's why kita kena sedar diri kita. Okey, mana yang tak sedar tu bermula hari ini kita kena sedar diri kita bahawa kita ni orang-orang yang high risk. Bank tak suka sangat nak bagi loan. Tapi kita kena ubah diri kita, kita buat profil kewangan yang bagus, maka kita akan dapat orang kata pembiayaan daripada bank nanti. Okey, dah lah high risk, tak sedar diri pula tu. Income jadi pula tu rent pula tu kan. Okey, kejap ada duit, kejap tak ada duit.
So bank pun tak minat. Lepas tu sibuk nak pergi buat investment. Pergi kelas investment lah, belajar multi-sub lah, apa benda semua ada. Lepas tu tak profil kewangan tak terkecundang nanti. Okay? So untuk mereka yang bekerja sendiri, sila pastikan mendaftar perniagaan, mempunyai lesen perniagaan dan untung berniaga ni masukkan ke dalam bank. Pihak bank akan ambil kira rekod kewangan dalam penyata kewangan akaun bank kita untuk memastikan sama ada perniagaan kita untung dan rugi. Sama juga dengan perunding hartanah. Okay? So mestilah, okay? Mestilah cukup semuanya. Okay? So kalau anda semua perasan, dekat dalam grup kita saya ada jemput, okay? Ada jemput okay, so kita ada jemput beberapa orang, okay, bankers, okay, yang ada dalam grup kita hari ini, okay. So ada yang dekat chat ni dia bagi tahu salah kira. Memang saya sengaja salah kira. Memang saya sengaja buat 2 slide kat sini. Memang saya sengaja buat 2 slide sebab saya ingat korang tolong kira kan, tapi korang ni tak kira ni cerita dia. Saya saja je tukar kat sini ansuran bulanan kereta ni dari 1,200 tukarkan kepada 1,000. Okay. So hari ni kita ada 2 orang yang ada dekat sini. Yang pertama daripada Maybank, Puan Salwani. Puan Salwani ni sahabat lama saya. Okay, Ariel, kawan kita ni Ariel. Okay, so mungkin Ariel kenal. Okay, so dan juga Mr. Yao. Mr. Yao, kejap lagi Mr. Yao kena bagi tahu kat saya lah. Mr. Yao kat mana? Sebab saya tak nampak Mr. Yao, saya nampak Miss Salwani saja. So saya nak jemput Miss Salwani untuk bercakap sikit berkenaan dengan macam mana Maybank ni pandang orang-orang ejen hartanah ni, macam mana nak bantu ejen-ejen hartanah ni buat loan. Okay? So sebelum tu saya nak kenalkan Puan Salwani adalah saya punya sahabat lama yang dah lama dengan saya, yang membantu saya untuk buat loan. Kalau tanya saya dalam hidup saya ni ada 2 orang banker saja yang ada dalam hati saya. Tersemat dalam hati saya, tak pernah tukar orang lain. Kita ada Maybank, Salwani dan juga Mr. Yao. Mr. Yao tak nampak, kejap lagi Mr. Yao kena chat sikit Mr. Yao baru saya nampak Mr. Yao punya user ID. Takut dia guna user ID isteri dia. Okay, so yang saya nampak adalah Puan Salwani di sini. Okay, siapa-siapa yang nak submit loan, okay, untuk customer-customer anda ke Maybank boleh berhubung dengan Puan Salwani. Tapi hari ini Puan Salwani dia nak bercakap dengan kita berkenaan dengan macam mana nak apply loan. Ni ilmu-ilmu yang tak dapat di luar sana. Okay, hari ini Puan Salwani akan bantu kita untuk cerita pasal nak buat loan dengan Maybank oleh perunding hartanah. Dipersilakan Puan Salwani. Assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Haji jemput saya untuk sharing session hari ini. I think ramai ada yang pun dah kenal saya. Saya pun tak nampak siapa yang ada kat dalam. Okay, actually you all semua bertuah tau sebab dapat Encik Loman atau Haji Loman ni, sebab dia ni memang ada experience in banking line. So apa yang dia share ni kebanyakannya memang daripada bank punya perspektif lah. So saya rasa you all memang beruntung. So apa yang saya nak cerita, nak share hari ni on current punya bank punya view untuk kalau commission earner ataupun rent untuk apply loan. Okay, first thing first, kalau you all ada benda nak tanya during I punya sharing ni, you all boleh tanya lah. Tak dengar respon pun. Diorang semua aku dah mute kan. Diorang tak boleh cakap, diorang boleh chat je. Boleh tengok dekat chat tu untuk orang soalan. Kalau bagi diorang bercakap ni, nanti tak jadi kerja nanti. Okay, alright. So, apa yang saya nak share, first thing first, kita akan tengok macam bank dia akan tengok secret dulu. Dia akan tengok secret record dulu. Apa-apa tak kisah rent ke ataupun yang lain customer yang biasa,
Memang dia akan tengok secret record. First thing first, dia akan tengok secret record. Kalau secret tu okay, then okay, kita boleh pergi next checking. So kita akan tengok pada income consistency. Macam yang Cik Lokman ada share tadi, yang 6 month memang at first kita akan tengok current 6 month, tengok income consistent ataupun tak. Kalau konsisten memang cantik, ada masuk dalam account, and then confirm statement pun cantik, then kita dah ada merit kat situ untuk rank lah. And then lepas tu kita akan tengok income tax declaration. So bila kata you bekerja sendiri ni, you kena ada income yang declare dekat income tax untuk kita ambil kira. Dan apa-apa dia akan tengok atas kertas evidence. Ya. Dan kita akan tengok juga saving. Bila you dah ada income consistency, mesti saving you pun banyak. Betul tak? Hello? Bos? Dia orang mute. Dia orang tak boleh cakap. Okey. Dia boleh nampak je. Okey, apa lagi nak share ni ya? Okey, kalau semua yang ni 4 ni saya tengok, kalau okey lagi satu, dia akan tengok juga dia akan tengok juga you punya record. Record ada tak sebelum history, repayment record, ataupun you ada pinjam dekat bank, lepas tu you tak bayar. Bank dia memang dia tak ada sitos, tapi kita ada our internal record. So di situ ada marah defaulter ke, ataupun ada yang ada loan dengan bank, lepas tu tak bayar, ada kita boleh nampak situ. Ada auction pun kita akan nampak. Tapi situs memang bank tak pakai. Okay. Dan yang first thing tu kita dah tengok ni semua, dan baru kita akan tengok you punya penyerahan eligibility loan. Sama ada boleh lepas ataupun tidak. Biasanya kalau rent ni kita akan tengok, macam tadi saya cakap, paling senang kita kira based on income tax. You kena provide 2 years income tax. And then kita akan tengok juga you punya yang current punya income. Current punya income. Daripada situ kita akan bila kita masuk dalam sistem, kita akan sistem akan determine you punya scoring sama ada lepas ataupun tidak. Macam tadi saya cakap, kalau secret ni kalau too clean, maksudnya umur you dah lebih 30 ataupun you tak ada langsung record secret, memang sistem kebanyakan memang kita check memang akan fail. So at first filtering pun dah fail, dah tak boleh nak terus dah. Okay, and then yang first layer ni dah okay. Then eligibility loan ni kita akan tengok macam Maybank, senang je. Buat masa sekarang ni kita tak ambil yang rental income, kita tak ambil. Kita ambil as kita tak ambil dalam DSR computation, tapi kita akan ambil dalam litigation. Yang tu kita tak ambil untuk rental income. So yang untuk pengiraan yang income ni, biasanya kalau yang based on income tax declaration kita akan ambil 100%. 100% dan kita akan divide by 12. Okay, and then pengiraan dia memang DSR dia 70%. Apa lagi nak kira ni? Ni dia orang ada soalan, dia orang letak dekat dalam chat room. Boleh tengok. Tak nampak apa? Tak nampak. Cari dekat chat. Bahagian chat. Oh, sorry. Sorry ya, kejap. Mana chat? Okey. Banyak ni dia orang tanya ni dekat chat ni. Okey. Lajunya, kalau finance sekarang akan jadi 1 atau 2 account. Oh, bank. Kalau refinance Maybank memang ada 2 account. Satu untuk redemption, satu lagi untuk top up. Memang ada 2 account. Tapi yang you boleh settle, maksudnya kalau misalnya tak ada 2 account ni, you boleh kalau you ada duit lebih, you boleh settle salah satu account. Maksudnya yang top up account tu boleh settle, tinggal satu account saja. Okay, nombor 2 ni IRA lah. Kalau rent declare yearly income rendah daripada actual.
MBB akan tengok mana? Oh, maksudnya income tax rendah. Tapi apa ni? Kita akan tengok income tax, tapi kita akan buat mitigation on current punya ni. Kalau buyer tak declare income tax, nak apply housing loan lepas tak? Buyer ni Fadi, Ya. Diorang boleh dengar ke? Boleh. Dengar boleh, cakap tak boleh. Okay. Alright, kalau buyer tak declare income tax, nak apply housing loan lepas tak? Oh, lajunya. Okay, kalau buyer ni kita tengok, kalau self-employed normally macam mana bank nak determine dia punya income. Kalau selain daripada 6 month tu, biasanya kita nak tengok income tax. Normally self-employed kita nak tengok lah, lagi memudahkan. Kalau yang salary earner tak bayar income tax pun tak apa. Apa ni boleh, okey. Ada lagi tak soalan? Saya nak share macam mana ada formula, macam mana nak kira DSR ni. Boleh ke? Boleh. Teruskan. Okey. Kalau Maybank ni, kita akan based on DSR ni. Kita nak determine dia DSR ni 60 ataupun 40, 60 ataupun 70 based on gross income. Kalau gross income dia less than 3.5, memang kita akan ambil 40. Tapi kalau dia graduate, kita akan ambil 60%. Kalau graduate ni, that's mean diploma and above. Kalau let's say gaji dia lebih pada 3,500, dan kita akan ambil 70%. Daripada itu kita nak determine dia punya DSR. Yang mana dekat mana satu, eligibility dia dekat 40, 60 ataupun 70. Tapi kalau untuk pengiraan, you ambil daripada net income, you dah tahu kan DSR dia dekat mana kan? So you times dengan 40, 60 ataupun 70. Dari situ you boleh nampak berapa kelayakan dia. Contoh lah saya bagi ya. Gaji kasar dia 5,000. Jadi kita tahu 5,000 dia punya DSR capping dia dekat 70%. So net income dia adalah 4,000. 4,000 kita kali dengan 70%. So kalau 4,000 70%, dia kurang apa? 2,800. Okey. Daripada 2,800 ni kita siap-siap tolak dia punya NDI. Maybank punya NDI 1,300 untuk zone A. Zone A ni yang Klang Valley lah. So 1,300. So dia punya loan dia, eligibility loan dia ni, untuk dia dapat ni amount dia 1,500. So 1,500 kita boleh agaklah, kita boleh kira yang berapa loan yang dia layak untuk pinjam, berapa amount. 1,500 ni adalah untuk installment loan yang dia layak. Ni apa ni? Kalau aku nak share screen slide. Oh, saya tak prepare untuk screen slide, sorry. Maybank kira lagi pendapatan sewa. Okey, Saifuddin, buat masa sekarang, yang ni sebab yang COVID punya kata isu ni, buat masa sekarang Maybank tak ambil sewa punya income. Tapi kita ambil untuk mitigation. Untuk DSR computation kita tak ambil. Tapi kalau yang normal, kalau normal situation bukan COVID ni, kita akan ambil 80%. Maybank punya scheme loan ada bagi diskaun bayaran. Scheme loan Kalau CND sekejap lagi, CND jawab. Maybank tak boleh jawab ni. Soalan CND sekejap lagi, kita akan jawab. Scheme PKP, oh tak ada. Scheme PKP ni belum ada ni. Sebab saya ada baru. Oh okey, ni yang okey. Oh, Maybank tak ada yang kata untuk first 5 years ni, kita tak ada. Kita ada single tier saja. Laginya. Maybank ambil kira berapa persen average commission. Kita akan ambil 50% ya. 50% average commission ni for 6 months.
Industri yang affected, Nani. Okay. Industri yang affected ni biasalah hotel. Yang memang ni hotel, semua orang tahu kan, hotel, aviation, travel agency. Yang ni memang orang kata memang dah susah sikit lah sekarang ni. Okay, boleh bagi gaji NDSR percentage. Oh ni tadi yang I dah share ni tadi. Kalau gaji 3,500 ke bawah, DSR dia 40%. Kalau dia graduate, 60%, even though gaji dia 3,500 ke bawah. Okay, kalau 3,501 ke atas, maksudnya dia dekat 70%. Ada 100% loan untuk rumah pertama, yes ada, kita ada, memang ada. Tapi dia ada kriteria dia, ada parameter dia untuk yang rumah pertama ni. Okey, Puan Salwani, boleh tak share sikit yang paling best untuk perundingan tanah ni? Kenapa dia orang kena submit kat Maybank dan apa yang bestnya Maybank ni? Nak bagi loan ke tak nak bagi dekat? Okey. Yeah. Apa yang best kat Maybank ni? Maybank dari segi orang kata apa, semua orang tahu kan Maybank memang orang kata apa, dari segi approval pun tak adalah masalah, maksud kita boleh ni. And then orang kata dari segi package, Maybank pun quite okay juga. Apa ni, ada flexibility dengan apa tu, dengan package dia sama, orang kata dengan bank-bank lain tu dia okay lah. Okay, apa lagi? Dari segi yang apa tu, kalau macam saya, kalau those yang mana customer yang submit loan, kita akan consult customer tu, kita akan bagi solution dekat customer tu. Kalau let's say ni tak boleh, apa yang you boleh buat, apa yang ni, itu yang kita akan ni lah, akan buatlah sampai kata tak boleh, dan kita akan ni lah, kita akan bagi advice dekat customer itself. Apa lagi ni? Okey, ada tak soalan lagi untuk Puan Salwani dari Maybank? Mungkin Puan Salwani boleh sharekan nombor telefon ke apa ke dia orang nak hubungi Puan Salwani kat sini. Kena type kat sini ke? Boleh sebut pun boleh, dia orang boleh. Okey, sebutlah ya. Boleh contact saya dekat 013 337 0078. Betul. Saya daripada Alam Damai. Saya in charge untuk mortgage team, specialist in mortgage. Betul, Alam Damai. Okey, so saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Salwani. Okey, insyaAllah lepas ni kalau ada yang nak buat submission kepada Puan Salwani akan ada di dalam sistem kita. Sistem submission yang akan kita lancarkan tidak lama lagi. Ada Puan Salwani akan pick up dekat situ. Okey, siapa-siapa yang ada nak buat submission, insyaAllah Puan Salwani akan bantu di pihak Maybank. Terima kasih Puan Salwani sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami. Saya ulang nombor phone dia 013 337 0078 ya, Puan Salwani. Okey. Juga yang wanita-wanita tu kalau jumpa Puan Salwani boleh dapat khidmat nasihat berkenaan dengan angsa emas. Apa itu angsa emas? Okey, boleh bercerita dengan Puan Salwani. Puan Salwani sangat advance dengan angsa emas. Okey. So, terima kasih sekali lagi Puan Salwani. Okey, terima kasih Tuan Haji. Terima kasih semua. Selamat berniaga ya. Okey. Okey. Waalaikumsalam. So seterusnya yang paling handsome, okey, yang dihormati, okey, sahabat saya Mr. Yao daripada CIMB Bank. Seterusnya saya nak jemput Mr. Yao. Dipersilakan Mr. Yao. Selamat pagi Tuan Haji. Dengar tak? Halo? Ya. Diorang dengar ya, tapi diorang tak boleh cakap. Okey, faham. Okey, selamat pagi semua. Hari ini saya nak share dengan semua pasal ini ejen nak yang apply loan tu kan.
agent ni dia orang ambil full commission, macam itu insurance agent jugalah. So tadi Encik Luqman dengan Puan Sawani dah kongsi banyak kan pasal nak apply loan, credit scoring lah, secret lah. Habis tu yang saya nak kongsi tu macam mana CIMB Bank kira DSR tu. Macam mana CIMB Bank kira income dari property agent ataupun insurance agent lah. Applicant yang ambil full commission lah, pendek kata. Okay, formula dia senang saja. 6 bulan commission statement mesti tally dengan 6 bulan bank statement, ambil average tu kali 64%. Itu saja. Katakanlah average 6 bulan, commission dia 10,000, 10,000 kali 64%, jadi gaji bersih dia 6,400 sebulan. Itu saja. Lepas tu kira balik DSR tu lah. Formula dia lebih kurang, formula dia sama, saja DSR dia lain sikit. CIMB Bank maksimum DSR boleh sampai 90%. Tadi ada soalan tanya boleh tak ambil rental. CIMB Bank boleh ambil rental 80% dari jumlah sewa tu. Habis tu tadi ada lagi soalan tanya pasal 5 tahun yang murah sikit tu kan. Itu kita panggil step up loan lah. Kalau ada customer dah pernah ambil tu, baguslah. Pasal installment untuk 5 tahun pertama tu murah sikit dan dia punya DSR tu pun rendah sikit untuk first 5 years lah. Jadi banyak customer yang ambil set up loan lah. Yang lain, okay, ada juga soalan tanya pasal kalau tak ada income tax macam mana. Okay, untuk commission earner kan, tahun ini lepas PKB ni, CIMB Bank tak tengok income tax lagi, tak nak tengok. Tahun lepas punya ke, tahun sebelum ni punya ke, tak penting, dah tak penting lah. Yang pentingnya 6 bulan, last 6 months punya bank statement. Pasal tahun lepas punya income, tak boleh kira masuk tahun ni kan, tahun ni special PKB. Jadi kita nak tengok 6 bulan latest punya bank statement, itu saja untuk commission earner. Ada apa-apa tak soalan? Saya cuba jawab dari chat group tu. Selamat pagi, Carrier. Ya, selamat pagi, Rohaida. Any question? Terus nak minta nombor telefon Mr. Yao. Oh, nombor telefon saya ada. Okey, 28 tu. Okey, dah. Ini nombor. Okey, nombor telefon sini. Okey, ada kan? Okey, untuk ini loan tengah approval rate, jangan risau. The approval rate getting better and better lah. Dari bulan Jun sampai sekarang, setiap bulan dia punya approval rate makin hari makin tinggi lah. Ataupun makin bulan makin tinggi lah. Bulan lepas saja, I think CIMB Bank dah buat lebih 2 bilion lah untuk ini housing loan. Retail loan lah. Okay, dah lebih 2 bilion. Dah pecah rekod lah. Even last year pun tak pernah buat sampai lebih 2 bilion lah. Jadi bulan lepas dah buat more than 2 billion. And then dia punya approval rate pun tinggi. Dah dekat 80% lah dia punya approval. So baliklah post PKB. Tahun lepas punya approval pun lebih kurang macam tu. Tanah masih boleh finance. Untuk bungalow lain boleh lagi. Under retail, under nama individual nama boleh lagi. No issue. Tengok tanah apa lah. Kalau bungalow lain tinggi sikit lah. Dia boleh pergi 70%. Sebelum ni 85% lah. Sekarang 80%. 70%. Refinance jadi berapa account? Kejap lah. Rumah kedua, tiga boleh tak? Okay, rumah kedua Tak dengar lah, putus-putus. Kejap. Mr. Yao punya. apa dia? Ulang semula tadi putus Mr. Yao. Okay. Rumah kedua, ketiga boleh tak 100%? Tak boleh. Yang 100% tu rumah pertama lah. Under Bank Negara punya guideline. Okay. Lepas tu refinance jadi berapa account? Refinance boleh jadi satu account, boleh jadi... Normally refinance tu satu account lah. Tapi kalau top up loan, dia akan jadi 2 account. Top up loan. Maksudnya katakan loan kat CIMB Bank dulu sebelum ni pinjam 500,000, balance dia 100,000. Kalau nak top up dia 200,000 lagi, boleh. Jadi
on top of existing account, dia tambah lagi satu account 200,000, jadi 2 account lah, itu pakai top up. Kalau refinance tu, maksudnya dia akan discharge itu title dari CIMB Bank, 100,000 tu bayar habis, ambil lagi satu loan 300,000. Itu panggil refinance lah. CIMB Bank ada program rumah pertama, ada rumah pertama. Rumah pertama dia ada, dia punya tu kriteria lah. Kalau nak boleh PM saya nanti saya hantar, I WhatsApp dia lah, itu dia punya kriteria lah untuk rumah pertama. Tanah lot bungalow boleh dapat berapa financing? 70% lah untuk bungalow land sekarang. Kenapa sekarang sudah 100% walaupun gaji semua okey. 100% loan kalau DSR tak first, rata-rata tak susah nak approve lah. Azwin Rosali, ya, tak susah. You can text me, I can work out from you lah. I mean, we can discuss separately lah. This one nanti kita boleh bincang lagi. Soalan Dr. Mr. Yao, atas sikit ada dia tanya property Seremban boleh buat loan ke? Boleh. Seremban boleh. Tak ada masalah Seremban. Agroland boleh finance ah? Agroland, pertanian boleh. Anda nama individual, tapi dia ada kriteria dia. Itu agroland sekarang tanah tu ada apa atas? Ada pokok ke, ada kolam ke? Jadi kita kena tengoklah. Kalau ada pokok tu dah berapa tahun, kena ambil value tu lah. Semua kena check lah. Kalau okey, boleh finance. Tapi kalau tanah pertanian, dia punya financing tak banyak lah. Maybe 50%, 55% sajalah. Tapi kita pun dah buat banyak lah. Ada tak sewa beli inisiatif CIMB Bank tak ada. Saya rasa Maybank ada. Boleh cek dengan Puan Sawani ya. Kuantan Property boleh. Baru minggu lepas saya approve satu property kat Kuching. Satu Malaysia pun boleh buat lah. Sabah, Sarawak, tak kisahlah, semua boleh buat, jangan risaulah. Habis itu sekarang kita boleh buat e-submission dengan e-acceptance lah. Maksudnya kalau saya tak jumpa customer pun, agent bagi contact number, sales staff akan call customer, everything we do it through system lah, semua scan sajalah. Submission boleh submit, lepas tu nak sign tu boleh buat signing jugalah through the online punya. Tapi masa buat signing tu kena jumpa customer lah. At least kena jumpa satu kali lah. Project developer kat Rawang, Farmer harga 23520. Yang ni boleh discuss nanti, jangan risau. Miss Nori Zin, ini boleh bincang nanti, boleh tag saya. Tapi yang ni kena check tengok developer tu siapa, ada tak dalam panel CIMB Bank. Kalau ada boleh, kalau tak ada kena bawa masuk, yang tu makan masa sikit ya. Commercial berapa percentage? Commercial 85%. Anda nama individual. Kalau customer nak beli anda nama company pun boleh. Boleh buat 85% juga, no problem. Kalau nak beli anda nama company, pinjam anda nama company boleh. Nak beli anda nama company, pinjam anda nama director pun boleh. Nak beli anda individual, pinjam anda individual pun boleh. Tak ada masalah. E-Submission Home Malaysia ke? Ya, E-Submission Home Malaysia. Dah buat banyak dah. Selepas ini PKB bersyarat tu CMCO lah, no issue lah lepas tu. Okay, any more question? Business owner margin berapa? Business owner sama margin dengan self-employed, makan gaji tak ada beza dia. Kalau katakan margin kiraan dari current account tu kita ambil 15% lah, 10 hingga 15%. Yang ni sudah paling tinggi lah. Kira income dari 6 months current account. Okay, private limited company boleh finance tak? Boleh. Clean security loan boleh buat ke untuk rumah? Yang ni susah sikit lah. Kalau boleh pun 80% saja. Kalau boleh pun. Rata-rata pun kadang-kadang pun kena decline lah untuk clean security CIMB Bank. Banyak bank tak buat lah kalau clean security. Kalau boleh. Okey, sekejap Mr. Yao terputus. Sorry, ada telefon masuk. Saya dah tutup, sorry. Okey. LPP boleh buat juga LPP. Tak ada masalah, boleh buat. Tapi LPP ni dia akan buat under company juga lah. Okey.
Okay, clean secret maksudnya langsung tak ada secret lah. Clean secret langsung tak ada secret. Maksudnya dalam secret dia kosong. Kalau umur dia below 25 tu okey lagi. Kalau dah lebih 25, 3 lebih tu tak ada secret, yang tu memang susah nak buat lah. Pasal bank tak boleh access peminjam punya rekod dia. Dia dah pernah pinjam berapa banyak, bayaran dia macam mana, cantik ke tak cantik ke. Yang tu susah nak buat lah. Okay, any other question? Kalau ada agent nak apply loan, tak ada income tax, jangan risaulah. Buat, kalau nak boleh buat cantik sikit lah, itu payslip, masuk itu bank statement, bank kita boleh tolong lah. Dari Saza ni, macam better top up or refinancing, interest rate sama. Kalau top up or refinancing dari CIMB Bank, tak ada, for the banker tak ada beza, tapi beza dia kad itu customer saja. Kalau refinancing tu, dia punya cost tinggi sikit lah. Pasal balance kat bank tu, dia akan redeem, lepas tu charge lagi pada bank. Jadi kalau top up tu murah sikit. Kalau sama bank, I will suggest top up lah. Murah sikit lah untuk customer tu. Cepat lagi. Tak payah buat redemption lah. Kalau bayar business tak ada declare income tax, boleh buat tak? Ya, ni dari Manisa Zamberi. Boleh. Tak ada masalah. Pasal kalau buyer businessman, kalau ada income tax pun, CIMB Bank tak nak tengok. Dia nak tengok last 6 months punya bank statement saja. Pasal nak pastikan dia punya business boleh jalan masa PKB. Itu yang paling penting. Kalau PKB boleh survive, bila pun boleh survive. Berapa interest rate sekarang? Interest rate dekat 3.1, 3.2 lah. Kalau cantik lagi 2.95, 3.0, 3.05 pun boleh dapat. Interest rate tu dia akan bergantung pada dia punya credit scoring. Credit scoring tu kita pun tak tahu, bila lepas submit baru tahu berapa apa credit scoring dia lah. Tapi jangan risaulah. Yang penting kan ejen bila dah jual rumah tu, yang paling penting tu bagi loan approve dulu lah. Lepas tu baru bincang dia itu interest rate lah. Kalau interest rate CIMB Bank tak cantik, Maybank cantik, pergi Maybank, tak apa. Kita tolong menolong customer sajalah. Kalau nak check value tanah, boleh ke dengan misalnya kita dah placing tanah dan nak convince buyer, kena bagi tahu CIMB Bank boleh buat loan berapa persen dah. Boleh, yang ni tak ada masalah, kita akan tolong check ini land punya value, dan customer, saya boleh suruh saya punya staff terus customer boleh. We will take from there lah, don't worry lah. Tenancy agreement tak stamping, kena stamping lah tenancy. Tenancy kena stamping, habis itu ada SMP dengan itu bank statement lah, 3 benda ni lah. Dulu tak ada, tahun lepas ada stamping, ada bank statement dengan SMP dah jalan, tapi sekarang pasal PKB ni dia ada ketat sikit lah, dia nak stamp lah. Stamp pun tak susah, dah sign kan, bawa pergi pejabat tanah ke, itu chop saja mah. Setengah jam lah, 1 jam dah siap lah. Kalau belum ada customer, hanya baru dapat listing, boleh check? Boleh. Tak ada masalah. Kalau ada listing nak check tu, kita boleh tolong check lah. Tapi kalau, nasihat saya, kalau sebelum check tu, kalau tak kisah sebagai ejen, tolong check dalam iProperty ke Property Guru dulu. Pasal banyak, seller kan, dia bagi harga tu tinggi. Biasanya tak dapat lah. Bila dia bagi tinggi, ejen bagi banker bagi valuer check, dia pun sudah penat lah. Itu semua check, tak dapat tinggi sangat value tu. Kalau boleh, check dalam, faham dulu itu harga pasaran kat tempat yang nak jual tu. Lepas tu, advise seller, harga tu mungkin tak sampai 500,000, mungkin market value 400. Mungkin nego sikit lah, bagi dia rendah sikit. Dan baru bagi itu banker lah. Jadi kita cuba dapat value tu lah. Pasal banyak ejen yang dapat dari ejen, especially ejen baru tu, yang tak ada experience dengan, semua harga dia melambung tinggi lah. Jadi cek sampai itu value pun penting lah. Kejap kalau belum boleh. Okay, ini dari Azam. Kalau insurance agent berapa peratus consider income? Macam property agent juga 64%. Okay, saya ulangi. Kalau untuk insurance agent, property agent, just provide last 6 months punya bank statement dengan payslip, commission slip lah. Okay, 6 bulan. 6 bulan tambah 6, habis semua, bagi 6, amount tu kali 64%.
katakanlah setiap bulan purata dia ada 10,000 untuk 6 bulan. 10,000 kali 64%. Itu dia punya net income. Okey, yang tu kita akan kira untuk DSR lah. Itu saja, senang. Straightforward. Kalau ada borang B untuk tahun lepas nak submit, boleh submit. Tak nak submit pun tak kisah. Tapi boleh submit untuk support saja lah. Boleh kata tahun for the last 3 years ke 5 years ke, setiap tahun dia buat 200 ke 300,000, itu untuk support boleh. Tapi yang penting untuk agent, insurance agent, commission, property agent, yang penting, kalau ada simpanan, tolong tunjukkan simpanan tu. Itu sangat penting. ASB ke, tabung haji ke, kalau dulu pernah makan gaji ada EPF ke, boleh tunjuk apa-apa sajalah. Itu share market ke pun boleh, apa-apa sajalah. Ada duit sudah boleh lah. Kalau join in dengan parents pun boleh, tak kisah, apa-apa saja. Kalau simpan dalam bantau, bawah bantau tu, itu saja yang tak boleh. Tim Milo tu tak boleh. Okay. Yang ada bank statement tu saja semua boleh. Kalau kat overseas pun boleh, tak kisah. Masa PKB ni, berapa hari CMB Bank proses loan. Kalau full document, submit hari ni Isnin kan. Kalau submit hari Isnin, paling lewat kami sudah ada result, paling lewat lah. Kalau cepat Rabu sudah boleh tahu lah. Biasanya courier datang pukul 4, pukul 5. Jadi kalau kita submit sebelum pukul 4, 5, dalam masa 2 hingga 3 hari waktu pekerja, sudah boleh siap. Selalunya banker kata 2-3 hari, tapi biasanya dia drag lama. Bila dia drag lama sangat, biasanya itu customer delay dokumen. Kalau customer tak delay, kita proses tu sangat cepat lah. Don't worry. Property under master title 11 tahun, okay. Kalau property under master title lebih 10 tahun, untuk commercial bank yang boleh buat, public bank sahaja. Kalau nak pinjam bank lain, BSN, I think bank Muamalat Bank Rakyat tu, Bank Islam tu boleh lagi, saya rasa lah. Yang itu saya tak pasti sangat, boleh double check. Tapi yang saya pasti, untuk commercial bank, public bank sahaja. Yang lain tu, tak payah cubalah, dah tak boleh lah. Renovation macam mana kalau buat dengan tukang kad, tapi ada receipt. Okay, renovation tu tak payah tunjuk receipt. Ada receipt ke, tak ada receipt ke, tak ada beza. Yang penting, ambil gambar, tunjuk kad banker akan bagi tengok kad valuer. Yang kau punya renovation tu macam banglo ke semi ke, yang tu ambil banyak sikit gambar bagi banker. Kalau betul dah close punya value susah nak dapat, banker akan pergi ambil gambar. Kalau lagi tak boleh dapat, banker akan bawa valuer pergi ambil gambar. Tak ada masalah. Kita akan cuba tolong customer jugalah, ambil inilah, dapatkan value tu lah. Jadi boleh close sale, semua orang happy lah. Any other question? Okay, ini soalan dari Izo tadi ya, renovation. Kalau nak buat renovation, boleh cari tertukang lah. Tertukang ni dah buat banyak renovation, boleh tengok kat ini Tuan Haji punya Facebook lah. Betul, Encik Loman. Betul. Okey, ada soalan lagi untuk Mr. Yao. Okey, or else kita boleh tamatkan kita punya kelas pada hari ini. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Yao dan Puan Salwani, bos manager level sekarang. Saya ni kawan saya lah dulu, tapi dia orang dah lebih berjaya di bank. Okey, so Mr. Yao dan Puan Salwani dia manager. Kontak mereka dan mereka akan minta budak-budak mereka untuk uruskan lah. Bukan direct Mr. Yao ataupun Puan Sawani, tapi mereka berdua akan pastikan submission kita akan berjalan dengan baik lah. Okay. So itu sahaja untuk soalan Mr. Yao dan Puan Salwani. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, yang sudi masuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Sekiranya ada soalan boleh tanya mereka direct, Puan Salwani dan Mr. Yao, dan juga boleh tanya kepada saya jika ada soalan. So sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, kelas akan datang. Okey, jadi sebelum saya tutup kelas ni boleh letak dekat komen sekiranya ada request kelas yang boleh saya bagikan pada akan datang, boleh sebelum live
boleh letakkan dekat sana. Mungkin ada request, so Mr. Zahar akan rekodkan apa jenis kelas yang anda semua minta. InsyaAllah sekiranya saya ada kesempatan, saya akan buatkan kelas untuk anda semua, insyaAllah. So boleh komen jika ada apa-apa kelas yang akan datang yang you nak, boleh letak di sana. Okay? So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.